سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الإمام محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى في كتابه الأجرومية ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. Bab maf'ul yang tidak disebut akan fa'ilnya. Nama ni, nama lain dia naibul fa'il, itu lebih tepat. Sebagaimana anda sebutkan sebelum ni, mana naib fa'il. Mana fa'il tak adalah ganti. Naib itu ganti bagi fa'il. Seperti kita kata daraba Zaidun Amran, buang Zaidun Amran tu ganti bagi Zaidun, jadi duriba Amrun. Okay, duriba Amrun. Jadi yang ni okeylah, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Sebab dia memang berasal Amrun tu memang berasal daripada maf'ul. Tapi bukan semua naib fa'il berasal daripada maf'ul. Maka kalau kita kata bab maf'ul alladhi la yusamma fa'iluhu, tidak jami' untuk semua surah naib fa'il, maka nama naibul fa'il itu lebih tepat. Naibul fa'il lebih tepat berbanding dengan kita kata bab maf'ul alladhi la yusamma fa'iluhu. Okey. Yusamma di sini ambil daripada tasmiyah. Okey, tasmiyah. Tasmiyah lafaz kalimah apa dalam musharraf? Tasmiyah. Masdar sama yusammi tasmiyah fa huwa musammin wa dzaka musamma. Okey. Tasmiyah ni macam di sini sama yusammi, sini lam yusamma. Okey. Tasmiyah ni ada beberapa makna dalam bahasa Arab. Makna pertama ialah beri nama, mempernamakan. Seperti sammaitu hadzal kitab, aku namakan kitab ini sebagai Fathul Bari contohnya. Maka tasmiyah dengan makna mempernamakan, beri nama, maka sama itu ialah mutaaddi kepada dua maf'ul. Maksudnya dia ada maf'ul yang pertama, ada maf'ul yang kedua. Seperti kita kata Zaid mempernamakan anaknya Abdullah, maka kita kata sama Zaidun ibnahu, maf'ul awal. Abdullah maf'ul tsani. Okay. Boleh maf'ul tsani dalam bab memberi nama ini dia tambah ba, iaitu sama Zaidun ibnahu bi Abdullah. Itu surah-surah dia. Kemudian itu yang mana yang pertama beri nama. Yang kedua iaitu dengan maksud sebut. Sama dengan maksud zakara. Dengan maksud zakara. Bila sama dengan makna zakara, dia mutaaddi kepada satu maf'ul sahaja. Seperti di sini. Lam yusamma ay lam yuzkar fa'iluhu. Yang tidak disebutkan akan fa'ilnya. Yang ketiga, makna yang ketiga, ini bila dalam kitab, bila dalam fiqh sebut wa tusannu 'inda dhabhiha, ketika sembelih udhiyah, sembelihan kurban, at-tasmiyah. Sunat ketika sembelihnya, sunat boleh disunatkan akan tasmiyah. Tasmiyah itu bukan bagi nama lembu, tapi apa? Baca bismillah. Okey, baca bismillah itu bismillahirrahmanirrahim, sembelih. Tuh. Jadi ada tiga makna yang utama untuk madah tasmiyah. Okey, apa dia tu naibul fa'il, iaitu huwa ismul marfu', isim yang dirafa'kan akan dia. Bila gitu cuba tengok dhamir dalam tu dikembalikan kepada isim bermaksud al-marfu' ila na'at haqiqi. Alladhi yang lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebut besertanya, beserta apa? Alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dhamir itu kembali kepada alladhi. Alladhi kan isim mausul, semua isim mausul nak kepada silah dan a'id. Mana kaedahnya? Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamir la'iqin mustamila. Ini hafal. Ni hafal ni, kaedah ni. Anda sebagai pengurus halaqah Sulaimaniyah anda umumkan sekarang ni. Nanti imtihan majlis khatam nanti tu, dua pelajar ikhwah terbaik, dua pelajar akhwat terbaik, pengajian ke halaqah cuma setahun sampai yang tahun depan. Untuk dua lelaki terbaik, dua akhwat terbaik. So, iqtanim. Okey, rebut peluang ni.
So antum free. Siapa untuk pengajian-pengajian baru ni yang dah daftar contohnya, kalau dia termasuk daripada 4 orang ni, kami akan bagi balik duit tu. Cuma setahun. Banyak tu. Okey. So rebut peluang ni, hafal tak banyak pun. Okey. Dua saja, 2 lelaki, 2 akhwat. Insya-Allah. Pastikan perform lah, jangan yang nombor 1 nombor 2 pun banyak tak dijawab dan sebagainya. Itu mana cukup syarat. Maknanya paling kurang dapat jajidan pun okey. Okay, fa in kana al-fa'ilu madiyan, maka jika adalah fi'il itu ialah madiyan, fi'il madhi, maka caranya ialah bila dah ganti maka fi'il sirahnya itu akan berubahlah. Maka dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didhammahkan akan awalnya, awal fi'il madhi itu seperti daraba jadi du, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan barang itu haraf. Dikasrahkan akan haraf yang sebelum akhirnya itu duriba. Okey. Wa in kana mudhari'an, tu silap kitab kena ada hamzah kecil bawah tu. Okey. Nanti baca wan pula. Ni kisah dulu apa? Dulu cerita orang Kelantan. Orang Kelantan belajar dekat Mesir. Ni. Sinilah. Lepas tu doktor panggil kat depan. Ni apa nama ni? Dibaca wa inna lahu. Wa inna lahu. Wa inna lahu nama dia wanlah. Wan lah, tapi dia baca wa inna lahu. Baca di sini bukan wan, wa in kana, ada hamzah bawah tu. Okey. Dan jika adalah ia al-fi'lu mudhari'an, fi'il mudhari' seperti yadribu, maka dhamma awwaluhu sama juga macam madhi, didhammahkan akan awalnya yu, wa futiha ma qabla akhirih, dan difathahkan akan barang itu haraf yang sebelum akhirnya. Yudrabu. Yudrabu. Wa huwa, dan ia naibul fa'il ala qismain, ay kainun ala qismain, adalah ia di atas 2 bagai. Datang mana kainun tu? Datang mana kainun? Atau sabitun, namanya apa? Muta'allaq am. Nanti akan sebut lebih detail pada mubtada khabar. Tapi begitu. Okey. Kena dakik lah tu. Kena dakik. Nahu kena padu. Sebagaimana Syekh Fauzi Qunati hafizahullah taala sebut apa? Man dhalla 'anil nahwi fa huwa 'an ghairihi min al-'ulum adall. Barang siapa yang tersesat dalam ilmu nahwu, maka dia tu daripada ilmu lain lagilah tersesat. Okey. Naib fa'il ini ada 2 bagai. Pertama sekali zahirin wa mudmarin. Boleh baca zahirin wa mudmarin yang jadi badal bagi qismain, bagi jar. Zahirin tu badal, qismain ini mubdal minhu. Badal ikut mubdal minhu. Kalau kita baca zahirun wa mudmarun, boleh, tak ada masalah. I'rab jadi khabar bagi mubtada mahdhuf, takdirnya huma zahirun wa mudmarun. Okey, fa zahir, maka bermula isim zahir tu ialah nahwu qaulika, ialah umpama kata engkau duriba zaidun wa yudrabu zaidun. Okey, wa ukrima amrun, dan dimuliakan akan Ammar, wa yukramu amrun, dan lagi akan dimuliakan akan Ammar. Okey, waw pada amrun tu waw apa namanya? Amrun, cuba tengok Jaa amrun, ra'aitu amran, marartu bi amrin. Wow ni, soalannya wow ni. Apa namanya? Boleh? Ayo, barakallahu fiik. Solihin. Ya. Waw fariqah nama dia. Waw nak menceraikan di antara Amr dengan Umar. Kalau tak ada waw, tu Umar baca dia. Contoh, jaa telah datang oleh Umar, maka tak ada waw. Jaa Umar. Lepas tu kalau marar tu bi Umar. Lepas tu mansub tak kena letak waw lah, sebab mansub bila Umar dia tak perlu kepada alif. Okey. Beza tu beza dengan alif sajalah. Seperti Zaidan. Okey. So namanya waw fariqah, iaitu waw nak mencerai, membezakan di antara Umar dengan Amr. Jaa Amrun, marartu bi Amrin. Waw fariqah. Okey. Wal mudmar, dan bermula mudmar, itu mudmar sama isim dhamir, ialah 12, ialah 12, iaitu yang boleh jadi naib fa'il, iaitu nahwu qaulika daribtu.
Wa duribna, dipukul akan kami. Mana kita yang kena pukul. Durib tu aku dipukul. Mana aku tu ialah maf'ulun bih. Wa duribti. Bolehlah baca wa duribat, wa duribti, wa duribtuma, wa duribtum, wa duribtunna, wa duriba, wa duribat, wa duriba, wa duribu, wa duribna. Boleh baca yang duribtu, duribna. Kemudian kat situ duribti, duribta, boleh baca. Okey. Kemudian ni baik penting babul mubtada'i wal khabar. Bab mubtada' dan khabar. Yang memang ini ni pegang betul-betul sebab kana, inna, okey, kat sini dia punya center dia. Sama je hukum dia. Okey. Al-mubtada'u, bermula mubtada' itu ialah al-ismul marfu'ul 'ari, isim yang dirafa'kan akan isim, al-'ari yang kosong ia isim tu 'anil 'awamil lafziyah, daripada amil-amil yang bangsa lafaz. Lafziyah ni dia i'rab jadi apa? Al-lafziyah i'rab jadi apa? Dari apa? Na'at. Jadi apa? Okey, na'at bagi awamil Okey, sedangkan syarat na'at dia mesti kena isim wasaf. Nak tanya, al-lafziyah di sini isim wasaf atau tidak? Isim wasaf ada berapa? Pertama apa dia? Isim fa'il, kemudian maf'ul. Kemudian aywa. Yang ni termasuk daripada isim wasaf tak? Dan detail yang mudah menafikan. Salah ni. Salah ni. Ini bukan isim wasaf ni. Kita tahu salah tu. Betul ada orang cakap ini isim wasaf. Salah orang ni. Okey. Dalam belajar ni kita daki dan juga kena luas ilmu tu. Sebab tu ulama sebab apa? Man ittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu. Manittasa'a ilmu, barang siapa yang luas oleh ilmunya, ilmu banyak. Qalla inkaru, sedikit ingkar tu. Oh ni macam ni pun boleh. Ni ni sah je. Oh ni takrir begini boleh. Kalau orang tak banyak ilmu dia salah ni. Oh ni jahil. Buat ni. Cek ke bawah ni lah yang Facebook ni masalah hadza karomah tu. Kan. Okey, jadi di sini al-lafziyah ialah isim wasaf. Mana isim wasaf ni? Dia ialah nama di sini ialah isim mansub bisin. Ismun mansub seperti Al-Azhari, Malizi. Isim mansub. Okey. Maka isim mansub termasuk daripada isim maf'ul. Takdirnya apa? Anil awamil al-mansubati ila al-lafzi. Anil awamil al-mansubati ila al-lafzi. Itu makna dia amanah al-lafziyah tu. Seperti Al-Azhari, al-mansub ila al-azhar. Okey. Satu lagi al di sini, okey, ialah kosong. Sebab tu nama yang anda sebut sebelum ni, kalau perempuan nama contoh Ismaki. Okey, sebagai apa? Mas Mugi contohnya, kata nama contoh nama Arina. Kata cakap Arina je, jangan kata aku dah duduk Mesir nak bunyi Arab. Ismi Arina, mengucap Arab tu. Arina ni maksudnya apa? Orang yang telanjang dalam kalangan kami. Okey, Ariyah. Okey. Ariyah tu maksud orang telanjang, perempuan telanjang. Apa? Arina, lugah kalau ain gitu, itu nama dia orang telanjang dalam kalangan kami. So kekalkan saja Arina. Sebagaimana doa Allahumma arinal haqqa haqqa. Okey. Maksudnya apa? Mubtada ni seperti kita kata Zaidun qa'imun. Maka Zaid itu tu mubtada, qa'imun khabar. Okey, Zaid itu sendiri kita tengok isim yang dirafa'kan. Okey. Yang kosong daripada awamil lafziyah. Mana amil lafziyah sebelum itu tak ada. Berbanding contoh boleh kata kana Zaidun aliman. Zaidun tu ada awamil lafziyah sebelum itu kana. Maka dia bukan mubtada dah. Inna Zaidan qa'imun. Ada mana Zaidan tu tak kosong. Mana dia ada amil lafziyah, iaitu mana inna. Inna tu amil. Amilnya apa? Ma athara fi akhir kalimah. Sesuatu yang mengubah, memberi kesan pada akhir kalimah. Bagaimana anda jelaskan sebelum ni. Maka kana tu lafzi yang boleh disebut tak? Kana, inna. Maka itu namanya amil lafzi. Adapun mubtada, dia tidak ada amil lafzi sebelum daripada dia. Maka kita Zaidun qa'imun. Sebab tu mana amil yang merafakkan, kalau kita kata mana amil yang merafakkan khabar?
Zaidun qa'imun. Mana amil yang merafakkan qa'imun tu? Zaidun. Mubtada tu sendiri. Maka mubtada tu lafzi atau tidak? Lafzi, boleh sebut tak Zaid? Boleh. Tapi kalau mana pula amil yang merafakkan mubtada tu? Alif tidak. Alif tidak tu mana alif tidak? Tak ada. Tu maknawi. Sebab tu amil yang merafakkan mubtada ialah alif tidak. Amil yang merafakkan khabar ialah mubtada. Sebab tu kena beza mana mubtada, mana satu ibtida, mana satu abyad, mana satu bayad. Okey. Maka kena tahu benda tu, so hafal. Dalam talfiyah tu ada kaedahnya dalam zubdah tu. Okey, wa rafa'u mubtada'an lil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Wa rafa'u mubtada'an, dan murafaq mereka itu al-arab. Para Arab merafaqkan mubtada bil ibtida, dengan ibtida. Mana ibtida itu ialah amil bagi mubtada. Sebab tu kalau Arab contoh alhamdulillah, alhamdu ialah mubtada'un marfu'un bil ibtida. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Contoh. Okey? Faham? Ni untuk antum, tak perlu risau. Tak faham ustaz? Apa tertanya? Okey. Anak suka kalau jenis rakam ni membuatkan pelajar-pelajar yang ada di depan ni macam nak jaga apa kata formal sangat. Tak, pengajian untuk antum. Okey. Ini tabik sahaja, yang live ni tabik sahaja. Yang utamanya yang hadir dalam majlis. Okey. So antum jangan tak perhatikan aku pula, tak comel pula rakam tiba-tiba ada diselangi beberapa soalan pula. Tak, itu tak ada masalah. Okey. Itu mubtada. Okey, wal khabar pula ya huwa ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Isim yang dirafa'kan akan dia yang al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya kepada mubtada. Zaidun qa'imun, qa'imun tu misalnya kepada Zaid. Nahwu qaulika, umpama kata engkau Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Sama-sama mudzakkar, sama-sama tasniah, jamak. Okey? Sebab apa syarat mubtada khabar apa sebelumnya dah sebut? Al-ittihad fil masadaq wal ikhtilaf fil mafhum. Dapatkan buah ni jarang tu dapat ni. Kita tak pernah dengar lagi. Melainkan apa waktu anda belajar dulu waktu Hasyadu Suqi tu, ada risalah wada'iyah tu. Kat situ disebutkan. Itu jarang tu, sepanjang mengaji aku tak pernah jumpa orang sebut benda tu. Syarat mubtada khabar al-ittihad, bersamaan fil masadaq, pada masadaq itu benda ain itu. Zaidun qa'imun. Benda yang sama, Zaid itulah orang yang berdiri, kau orang lain. Zaid itulah orang berdiri tu, yang berdiri itulah Zaid. Kemudian wal ikhtilaf fil mafhum, dan bersalah pada mafhum. Maka tak boleh buat mubtada khabar dengan yang ittihad masadaq wal mafhum seperti Zaidun, Zaid ialah Zaid, tak boleh. Okey. Okey, bila kata Az-Zaidan qa'iman, sah tak kalau kita kata Az-Zaidan qa'imun? Tak sah, tak kena. Tak apa masalah tak kena 2 dengan 3. Kalau kata Zaidun qa'imatun. Tak kena pula. Okey. Tak kena pula. Sebab apa? Muzakkar dengan muannas. Okey. Kemudian okey. Soalan yang ada sebelum ni. Al-mu'rabat qisman. Mu'rabat apa? Jamak. Qisman 2. So macam nak jawab? Kalau tak tahu, dapat model tu saja. Salah. Al-mu'rabat, alif lam pada mu'rabat tak ada alif lam yang jinsiyah. Aywa. Bila dia ada jinsiyah, dia tak beramal dia punya jamaknya, maka terbatal. Aywa, barakallahu fikum. Satu jawapan. Jawapan yang kedua. Isman ada takdir mudhaf. Ada apa? Takdir hantar mudhaf. Takdirnya apa? Zawatu isman. Aywa. Okey, barakallahu fikum. Ada dalam kaedah tu. Okey. Jawapan dia 2. Pasal al lil jins. Tu kaedah ke-15 muka surat 178. Al-mu'rabatu qisman. Fokus. Al pada al-mu'rabat tu ialah al-jinsiyah. Nama dia. Al banyak jenis al. Okey. Idza dakhalat 'ala al-jam'i, apabila masuk ia al-jinsiyah ni di atas jamak itu al-mu'rabat. Mu'rabat ni jamak. Dia masuk, dia abtalat makna al-jam'iyyah. Membatal ia al-jinsiyah itu akan makna jam'iyyah tu. Makna jamak tu cancel lah. Bila makna jamak cancel, maksudnya boleh lah nak sifatkan ke, nak anggap dia sebagai mufrad ke, tasniah ke, jamak boleh saja. Itu maksud dia.
Maka itu jawapan yang pertama. Faham? Kena faham iskal, faham jawapan. Sebab tu nak masuk kita tinggi-tinggi dia akan lebih kepada iskal. Ini iskal yang ini. Lau qila la qultu. Lau su'ila la ajabtu. Ini iskal. So antum masuk pada daerah ilmiah ni, so iskal tu yang antum kena jawab. Maknanya bukan orang awam lah yang akan jawab, antum yang belajar. Maka di situ kalamnya mustaqim. Betul lah, al-mu'rabat qisman. Sebab al pada al-mu'rabat itu ialah al-jinsiyah. Bila al-jinsiyah tu bila dimasuk pada jamak, dibatalkan pada jamak, so boleh buat apa khabar dia ke atau sifat dia tu dengan mufrad ataupun jamak, boleh saja. Itu maksud jenis. Jawapan yang kedua ialah ala hadfi mudhaf. Ala hadfi mudhaf. Maknanya ada takdir hadaf mudhaf. Seperti dalam Al-Quran tu, was'alil qaryata. Tanyalah oleh kau akan kampung. Nak tanya kampung apa? Kampung mana ada? Kampung kan benda. Mana kampung? Kampung. Mana ada? Iaitu was'al ahlal qaryah. Sama juga di situ, iaitu al-mu'rabat dzawatu qismain. Al-mu'rabat dzawatu qismain. Itu kalau takdir hadaf mudhaf pada khabar. Al-mu'rabatu dzawatu qismain. Boleh juga takdir hadaf mudhaf pada mubtada. Al-mu'rabat iaitu qismal mu'rabati qisman, ataupun naw'al mu'rabat qisman. Naw'a buat takdir naw'ani, asal naw'ani lil mu'rabat. Okey. Itu naw'al mu'rabat. Takdir hadaf mudhaf. Faham? Dia antum mengaji mantik tu antum kena inilah. Ngaji mantik ni nak jadi muhasyi, dia kena mantik kuat. Mantik ni dia tak boleh langsung di sisi ilmu mantik tak boleh. Tak boleh cakap hadaf mudhaf, tak. Dia nak betul-betul tepat 100%. Sebab tu ulama yang masuk kepada ilmu mantik, maksudnya dia akan betulkan kalam. Tapi tak boleh menyalahkan bahasa Arab, sebab bahasa Arab usul begitu, ada hadaf, ada takdir. Tapi yang boleh detect benda-benda kesilapan kecil sepatutnya, lau qala lakana aq'ad, lau qala kadza lakana ahsan, macam tu. Itu orang romantik. Contohnya kalau romantik tu tengok apa? Tengok tidur. Tidur apa boleh cakap? Apa? Kalau tidur apa boleh cakap? Dia kena baru lepas tidur. Tu orang mantik. Jadi orang mantik ni, orang nak mengkritik sesuatu, dia kena mantik dia kuat. Silap tu tinggal satu kalimah, dia boleh kritik kat situ. Terlebih satu kalimah, dia akan kritik kat situ. Jadi antum kena mendalami mantik betul-betul. Mantik tak perlu lama-lama. Ingat, ngaji tak perlu lama-lama. Yang penting antum fokus 100%. Terkis pula terkis 100%. Fokus betul, pastikan faham 100%. Itu manhaj bapa tanamkan dalam waktu ana, waktu ngaji di pondok dulu. Seperti manhaj Imam Ibn Daqiq al-Ain. Imam Ibn Daqiq al-Ain ni dibelajar, bila baca kitab dia seolah-olah buat apa? Ni je fursah yang kau ada, peluang yang kau ada untuk baca kitab ni. Lepas ni tak ada dah peluang. Maksudnya apa? Dia akan fokus betul. Ni je peluang dia. Sebab nanti banyak komitmen lain nak baca kitab lain dan sebagainya. Ni kalau jenis tak apa lagi, nak murojaah balik. Murojaah bagus, tapi jenis ada fikrah begitu, dia akan tak fokus sangat. Jadi kena faham 100%. Macam dalam takdir dari itu boleh saja. Dalam bahasa Arab sangat syair, masyhur benda tu. Okey. Tak boleh menyalahkan kalau tak kena, sebab ni kena apa benda takdir atau mutah para pandai. Kalau orang yang tak pandai ni kita mengenai sebab apa? Hazaf ni termasuk daripada majaz. Hazaf ni ala hazfi mudhaf termasuk daripada majaz. Antum nanti baca syarah mahalli ala al-waraqat atau kitab-kitab usul fiqh, dia akan masuk pada bab majaz. Usul fiqh ni dia istinad itu salah satunya ialah ilmu lughah. Maka majaz, salah satu majaz itu majaz bil hadfi, majazun bil hadfi. Majaz dengan buang satu kalimah, iaitu ala taqdir hadfi mudhaf. Itu benda tu maklum. Tapi golongan yang menolak majaz ada muskilah kat situ. Ada golongan yang menolak majaz. Okey. Antaranya golongan yang menolak majaz, okey, iaitu Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim atau sehingga menganggap Imam Ibn Qayyim menganggap al-majaz tauhid. Okey. Sebab dia sebab berkaitan dengan sifat-sifat ilahiyah tu, sifat-sifat Allah, macam seperti istawa, saf, jamb, yad, wajh. Begitu, sebab kaitan begitu. Okey. Tu kalau antum tak kemah ke alat sini, perbahasan ilmiah lebih dakik, lebih tinggi situ tak boleh ke mana usul ni, kembali kepada mana? Situ. Okey. Adakah mana hakikiyat dengan masuk hakiki dengan masuk anggota ke macam mana tu?
Kena faham, situ usulnya daripada luar. Okey. Okey, faham tadi takdirnya al-mu'rabatu qisman. Okey, man arada al-mazid falyadhhab ila hasyiah tashwiq al-khullan. Siapa nak lebih detail, buka dalam kitab hasyiah tashwiq al-khullan. Tashwiq al-khullan ni hasyiah ke atas mukhtasar jiddan. Okey, mukhtasar jiddan syarah bagi Ajurumiyah. Okey. Daripada sekarang antum ingat, bukan hanya ambil 100% daripada anak sahaja. Anak bagi kunci, antum kembangkan. Ibarat anak bagi 30%, antum cari 70% lagi. Anak bagi 50%, antum cari 50% lagi. Macam tu mengaji, baru dapat lebih. Khatam kitab mana dapat maklumat banyak. Okay, ilmu banyak. Jadi antum masa sekarang ni yang dah belajar benda-benda yang dah lalu ni, buka syarah-syarah Ajurumiyah sendiri, bacaan qiraah dzatiyah antum tu. Tu cara mengaji tu. Bagaimana nak yasna'ul ilm, nak mengintaj, melahirkan ilmu tu. Bukan semata-mata terima dhabit macam gitu. Bukan disuap semata-mata. Itulah saja. Itu nama talqin. Itu kebanyakan belajar tu. Dia kalau mengajar, dia hanya bagi poin yang waktu dia syarah saja. Itu yang banyak terjadi pada pelajar, khususnya akhwat. Tak ada istiqlal. Okey, ustazah mengajar kita tu boleh tak? Boleh, tapi dia kena ni. Syarahan tu waktu ustaz mengajar dulu tu, dia kena ada tepi tu. Tak ada tu terus padam. Dia tengok baca Arab, terus tengok yang terjemahan Melayu yang dia belajar. Itu nama talqin nama dia. Tak ada ni, hilang. Kalau bagi kita kosong macam ni, tak boleh nak baca. Dia kena istiqlal. Mana antum menambah apa yang antum dapat daripada sekarang ni, nanti antum bila mengajar pula antum lebihkan lagi. Baru berlaku tatawur ilmu, perkembangan ilmu. Kalau tak, sekadar talqin saja. Apa yang anda tak syarahkan, antum takkan syarahkan. Ikut taklid nama dia gitu. Ikut mana-mana tak mujawazah lagi tu. Sedangkan kita belajar ni kena ada mujawazatul mu'asirin, melangkaui keilmuan ulama-ulama sezaman ni, semasa ni. Kena ada tu fikrah tu. Okey? Jangan terhenti kepada qala doktor, qala syekh. Kita tak langkaui mereka. Okey? Tapi dengan memiliki adawat. Mana tu ke depan nanti. Bukan sekarang, ke depan. Tapi antum dah start langkah tu, mana khuyut tu dah bermula daripada sekarang. Okey. Okey, kemudian wal mubtada' qisman. Dan wal mubtada' itu dua bagai. Zahirun wa mudmarun. Fa zahir ma taqaddama dhikruhu, barang yang telah terdahulu oleh sebut ma, iaitu zaidun qaimun. Zaid itu isim zahir, qaimun isim zahir. Apa ta'rif isim zahir? Kau tanya ustaz, apa ta'rif isim zahir? Ma dalla ala musammahu bila qaidin. Ada dekat ta'rifat belakang tu. Okey. Ma dalla ala musammahu bila qaidin. Okey. Isim dhamir pula ma dalla ala musammahu bi qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Hafal tak begitu tu. Biar padu. Tu namanya wasiat para masyayikh supaya tajdid ilmu dekat Malaysia. Jangan hanya ulang balik, copy paste saja bagaimana antum diajar dulu, begitulah antum. Mengajar stam punya sekolah, mengajar universiti ke. Nama bersyarah baca kitab pun tak betul lagi. Bagi daftar ada satu buku tajdid ilmu kata orang Malaysia ni, masya-Allah lah, dengan kitabnya, dengan lubahnya. Padu, biar padu. Okey. Sekarang sebab belajar Malaysia ni memang gitulah. Okey, daripada ramai mana tak ada yang naik betul-betul. So antum kena ubah. Fa zahir maka berzahir ma ila barang atau isim mausul. Isim mausul mesti ada silah dan aid. Silah ni mesti kena cukuplah di antara musnad ilaih, iaitu mubtada dan khabar ataupun fi'il dan fa'il ataupun naib fa'il ataupun fi'il bin majhul dan juga naib fa'il dia. Silah ni mana silah di sini? Silah bagi ma. Taqaddama semata-mata taqaddama tak jadi silah lagi, tak cukup lagi, baru fi'il. Taqaddama dzikruhu. Dzikruhu tu fa'il. Okey? Tu. Kemudian mana aid bagi ma dhamir hu, okey, taqaddama dzikruhu. Kita tengok situ. Kan dulu sebelum ni macam mana baca? Fa zahir ma pada jelah taqaddama zakaruhu. Apa suka hati ya? Tak, ada sekarang ni kita baca tepat. Okey? Kami mafhum saja. Kena detail. Fa zahir ma taqaddama dzikruhu. Wal mudmar, sebab insya-Allah pada akhir 12 nanti nak bagi tahu kita adakan pertandingan bacaan kitab. Ini setelah apa yang tertangguh pada 2020 dulu. Teringat buat hari pondok tu. Okey, pertandingan baca kitab untuk pelajar mahasiswa Malaysia.
Okay, adalah yang penganjurnya dengan beberapa kawan-kawan yang lain. Cumanya apa? Hari Rabu kita dah start, dana dah dapat apa semua tu. Hari Rabu start, hari Sabtu isytihar COVID-19 yang 2020 punya, yang memang yang betul-betul apa, memang tak boleh buat kelas. Kemudian EME pula lambat ni. Pada harapan kot mungkin tak apalah, EME kelewat kot. Sekali hari Rabu, Isnin keluar. Yang daripada EME kata semua pengajian terhenti automatik. Semua. Macam kalau kita buat Selangor je lah, tak apalah. Tak boleh, perkumpulan tak boleh. Itu yang sejarah dia begitu. So insya-Allah akhir tahun ni. Akhir tahun ni masuklah pertandingan tu. Latih diri, ambil pengalaman dan juga warnai kehidupan antum. Sekarang kan hidupan putih. Ambil pengalaman waktu di Mesir dulu pernah masuk pertandingan ni semua tu. Pernah jadi juara bacaan kitab. Begini ni mesti kitab pun tak boleh lagi. Okey. Okay, wal mudmar dan bermula mudmar ialah 12, ialah 12. Ingat, 10 itu ialah mabni, isna itu ialah mu'rab. Ingat, isim yang ditarkibkan dengan 10 itu ialah mabni. 11, 14, 19. Okey. Kecuali 12, sebab 12 ni ialah mu'rab. 12 je lah. Kalau sini ialah wal mudmar 12 sebab jadi khabar. Kalau ketika nasab dan jar isnai. Okey. Wahia dan ia 12 tu. Ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna. Wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahnu qaulika ana qaimun. Nahnu qaimuna wa ma asbah dzalik, dan barang itu misal dan yang menyerupai ia ma itu akan tadika dzalikal mazkur. Misal-misal yang menyerupai yang telah disebutkan tadi itu. Okey. Sekarang ni tasrif isim fa'il qaimun ada berapa? Ada banyak? Jawab. Serentak. Huwa apa ni? Wa qaimun. Huma hum. Hiya. Okey, huma qaimatan. Okey, hunna. Okey, kemudian anta qaimun, antuma antum, apa anti, aywa antuma, antunna, ana, nahnu, aywa. Nampak tak? So qaimun tu dia mushtarak. Qaimun tu mushtarak. Yang penting dia kata maudhu'nya apa? Qaimun ialah mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Termasuk mufrad mudzakkar ghaib huwa qaim, termasuk mufrad mudzakkar mukhatab anta, termasuk mufrad mukhatab tu al mutakallim ana. Okey, ana qaimun, huwa qaimun, anta qaimun. Sebab kana pelajar ni huwa ada qaimun akan anta qaimun juga. Atau musyarak untuk tiga-tiga tu. Sebab tu bila kata apa maudhu' untuk qaim, iaitu mufrad mudzakkar, termasuk ghaib, mukhatab dan juga mutakallim. Okey. Okay, kemudian wal khabar dan bermula khabar qisman ialah dua bagai, iaitu dzu qismain. Pada kat sini tu qismain, mana dia mufradun wa ghairu mufradin, mufrad dan juga ghairu mufrad. Ingat, mufrad ni dia berbeza-beza mafhum dia dalam berbagai bab. Mufrad dalam bab kalimah ialah lawan bagi tasniah dan juga lawan bagi jamak. Okey, mufrad dalam bab khabar iaitu bukan mudhaf dan bukan syibih mudhaf. Batu ta'rif mufrad dalam bab kalimah ialah ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'i sittah. Kalau mufrad dalam bab khabar ialah apa? Ma laysa jumlatan wala syabihan biha. Bukan jumlah. Dan mufrad dalam bab munada pula. Okey, iaitu ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Bukan mudhaf dan bukan syabih mudhaf. Jangan ingat sama je mufrad. So tengok apa ta'rif mufrad ada tiga tempat berbeza. Dalam bab kalimah, dalam bab khabar, dalam bab munada. Okey. Wal khabar qisman mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufrad maka bermula mufrad nahwu qaulika, umpama kata engkau Zaidun qaimun. Soalannya cuba tengok macam ni. Soalannya iaitu okey, itu mufrad Zaidun qaimun. Tapi kalau kata az-zaidani qaimani, tu misal bagi khabar mufrad atau tidak? Az-zaidani qaimani tu khabar mufrad ke bukan? Tengok tu. Az-zaiduna qaimuna tu khabar mufrad ke bukan?
Mufrad. Mufrad sebab dia bukan jumlah. Az-Zaidun qa'imuna. Qa'imuna itu mufrad. Sebab ingat sini mufrad dalam bab khabar, bukan dalam bab kalimah. Maksudnya kalau kita nak tafsir Az-Zaidun qa'imuna, qa'imuna tu ialah mufrad dalam bab khabar tapi bukan mufrad dalam bab kalimah. Okey, kena fahamkan situ. So misal sini tulis itu nahwu qaulika Zaidun qa'imun waz-Zaidani qa'imani waz-Zaiduna qa'imuna. Tiga-tiga tu misal bagi mufrad. Khabar mufrad nama dia. Wa ghairul mufrad. Wa ghairul mufrad dan bukan mufrad. Bukan mufrad. Okey. Wa ghairul mufrad arba'atu asya, dan bermula ghairul mufrad dan selain daripada mufrad ialah arba'atu asya, ialah 4 perkara. Arba'atu asya. Itu apa al-ismul yang sharif. Mana dia? Al-jar wal majrur. Orang baca silap sini. Baca al-jar biasa gitu. Tak kena tasydid. Al-jar. Jarra yajurru jarran fa huwa jarrun wa dzaka majrur. Jar itu yang menjarkan, isim fa'il. Majrur yang dijarkan. Kemudian apa? Tiba dalam bab fiqh, dalam bab solat jemaah ada nanti kita baca al-jaru wal majrur. Dalam bab fiqh apa pula masalah? Apa? Adakah maksud dia haraf jar atau ni? Maksudnya apa? Dalam solat jemaah bila kita berseorangan dekat solat kita akhidah. So bila seorang-seorang solat dekat satu saf sahaja, tak ada orang dalam saf tu, hukumnya makruh. Makruh dalam solat jemaah. Mana tak dapat pahala jemaah, maka sunat untuk kita jar selepas daripada takbir. Orang kita buat tarik dulu baru takbir, tak, Allahu akbar baru tarik bahu dia, tarik ke belakang. Itu namanya jar. Kita ni al-jarru, yang menarik. Sunnah untuk dia ke belakang, waktu yang lain rapat. Jangan dia ke belakang, kita ke depan pula. Okey. Itu namanya al-jarru wal majrur. Itu dalam fiqh kat sini, iaitu seperti nanti misalnya. Kemudian waz-zarfu dan zaraf. Okey, sama ada zaraf zaman ataupun zaraf makan. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il beserta fa'ilnya. Wal mubtada'u ma'a khabarihi. Iaitu wal fi'lu ma'a fa'ilihi, sama juga wal fi'lu ma'a naibil fa'il. Wal mubtada'u ma'a khabari, dan mubtada' beserta dengan khabarnya. Nahwu qaulika, umpama kata engkau Zaidun fid dari, kembali kepada jar dan majrur. Tu fid dari itu ialah jar majrur khabar. Wa Zaidun 'indaka tu kembali kepada zaraf. Zaidun qama abuhu itu kembali kepada fa'il dan fa'ilnya. Wa Zaidun jariyatuhu dhahiba. Tu misal bagi mubtada' ma'a khabarihi. Maksudnya kalau Zaidun jariyatuhu dhahiba, Zaidun tu mubtada', jariyatuhu mubtada'un tsanin. Zahiba khabar bagi jariyah. Jumlah daripada mubtada' khabar itu ialah jadi khabar bagi Zaid. Okey. Di sini cuba tengok kembali begini, namanya dalam ilmu badiah namanya apa? Aywa, lafun wa nashrun murattab. Lafun wa nashrun murattab. Mana Zaidun fi dari kembali kepada al-jar wal majrur, Zaidun 'indaka kembali kepada zaraf, Zaidun qama abuhu kembali kepada al-fi'l ma'a fa'ilihi, Zaidun jariyatuhu dhahiba kembali kepada mubtada' ma'a khabarihi. Okey, sekarang masuk kepada isu yang penting. Apa yang penting? Tak dapat yang ni seolah-olah poin untuk yang dakik nak dapat diqah dalam ilmu nahwu tak dapatlah. Iaitu jikalau khabar itu ialah jar majrur dan juga zaraf. Pada realitinya kedua-duanya bukan khabar. Khabarnya ialah mahdhuf. Seperti Zaidun fid dari, Zaidun 'indaka. Fid dari dan 'indaka tu enggak khabar pada realitinya, yang tepatnya. Khabarnya mana? Mahdhuf. Takdirnya mana? Contoh Zaidun fid dari, Zaidun 'indaka itu Zaidun kainun. Maksudnya apa? Kainun itulah jadi khabar pada realitinya. Kainun tu namanya apa? Muta'allaq 'am. Muta'allaq 'am tak boleh sebut, wajibul hadf hukum dia. Ingat, muta'allaq 'am yang jadi khabar dia wajib kena buang. Antum tak boleh kata Zaid ada di sisi saya, Zaidun kainun 'indi. Tak boleh. Mana muta'allaq 'am ni wajib dibuang, tak boleh sebut. Lafaz-lafaz muta'allaq 'am apa dia? Ni kainun, mawjudun,
sabitun, hasilun. Okey. Kainun, sabitun. Okey. Mawjudun, hasilun. Itu apa? Lafaz am. Masuk bila antum jumpa contoh Zaidun fid dari ai Zaidun kainun fid dari. Kalau az-Zaidani fid dar, az-Zaidan kainani fid dar. Okey. Kat situlah apa dalam al-fi'ah itu sebab apa? Wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Boleh juga muta'ala am yang seterusnya lafaz-lafaz tanpa mustaqirrun. Mustaqirrun. Tambah tu mustaqirrun. Sudah berapa lafaznya? Itu muta'ala am. Okey, ada 6. So tak boleh disebut tapi maknanya begitu. Okey. Okey. Baca tadi tu ada dalam kaedah tadi tu. Kaedah ke orang pun tak tahu lah. 22. Dalam sudah tu kaedah nombor 22. Baca sama-sama 1 2 3. Tak kena. Baca bizar and fil au tak kena. Bizar fi naw. Baca gitu baru betul wazan dia. Wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Okey, 1 2 3. Wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Wa akhbaru dan buat khabar mereka itu Arab bi zarfin dengan zarf seperti indaka. Wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar aw dengan haraf jar fid dari. Nawina halakna mereka itu meniat mereka itu akan makna kainin. Nawina makna kainin atau istaqar. Nah, niatkan makna kain seperti istaqar. Bermaksud apa? Takdir seperti Zaidun fid dari boleh takdir sebagai isim fa'il kainun ataupun mustaqirrun. Boleh juga takdir dengan fi'il iaitu istaqarra, sabata begitu. Okey? Kalau kana boleh tapi kana tambah namanya. Kananya dua lah. Kana naqisah iaitu kana yang beramal merofokkan isim menasukkan khabar seperti kana Zaidun aliman. Ada kana tambah itu kana dengan maksud hasala. Okey. Wa in kana dhu usratin fa naziratun ila maisarah. Okey. Apa? Okey, sekarang dah faham maksudnya khabar dalam bentuk jar majrur dan juga zaraf dia ada yang asalnya itu dia ada takdir ni kainun ataupun mustaqirun tu. Sebab tu bila yang takdir tu yang hazaf tu itulah muta'allaq bagi haraf jar dan muta'allaq bagi zaraf tadi tu. Sebab tu ketika i'rab dia contoh Zaidun kaimu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin asliyun mabniyun 'ala sukun. Kemudian apa ad-dar majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasrun zatu bi akhir wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf taqdiruhu kainun. Adapun muta'alliqun bi mahdhufin khabarun okey boleh khabarin boleh okey taqdiruhu kainun. So kainun itu ialah isim fa'il kana yakunu kaunan wa kainunatan fa huwa kainun. Isim fa'il sah jadi muta'allaq. Mustaqirrun sama juga. Istaqarra istiqraran fa mustaqirrun laka mustaqarrun. Lafaz istaqarra ni menetap. Itu sebahagian antum kena tahu. Kena detail kat sini. Sebab apa dia tapak tu sejauh mana tapak antum kemas macam nak bina bangunan. Kalau antum nak bina bangunan tinggi, lagi tinggi bangunan lagi kemas tapak tu lagi dalam. Begitulah. So kalau antum memang betul-betul nak mendalami betul-betul nak naik ke langit, antum ke tapak memang kena kuat betul-betul. Antaranya apa? Dalam kitabul wasiyah. Kitabul wasiyah karang Imam Abu Hanifah. Kat situ yang ikut Imam Abu Hanifah. Nisbahnya sabit kepada Imam Abu Hanifah. Maka kat situ Imam dalam makhtutah, dalam manuskrip tulisan tangan tu. Itu dah kat situ apa? Lebih kurang yang begini, wa na'taqidu anna Allah Ta'ala qadirun, kemudian wastawa 'alal 'arsy. Okey, kemudian
min ghairi ihtiyajin ila syai'in, kemudian wastiqrarin alaih. Dalam makhtutah ada alif wastiqrar, maknanya Allah istiwa tanpa istiqrar ke atas arash, bukan mustaqir, maksudnya Allah menetap duduk situ. Tapi golongan Salafiyah Wahabiyah ditobok cetak kitab tu, tobok Darul Ibn Hazmin, alif tu dibuang. Asalnya min ghairi istiqrarin, pada ataf bagi sebelum dia, buang alif tu jadi wastaqarra. Istiqrar, Allah menetap di atas arash. Tengok. Itu tahrif nama dia. Ubah isi kandungan ulama supaya nak mengiyakan mazhab dia. Sebab di sisi mereka istawa dengan masuk menetap, sebab mereka kata Allah duduk atas arash. Menetap, sebab tu mereka bandingkan dengan duduk. Bagi perbahasan bagi misal. Kemudian bagaimana? Kata Allah kalau duduk atas arash, kemudian Allah kata Allah turun seperti malam terakhir. Allah turun hakiki tak ni masalah ni, sifat ni nuzul. Kalau tu maksud ada maksud majas, ada dan sebagainya. Okey. Bagi mereka turun dengan maksud intiqal, dengan berpindah dari tempat atas ke bawah. Tapi soalannya ditanya, okey kalau Allah arash kalau di atas, kalau Allah kata arash, waktu seperti malam turun ke bumi, maka arash tu kosonglah waktu tu Allah turun. Kan sebelum ni kan. Maka ada sebagian kata waktu Allah turun kosonglah arash. Ada pandangan pula kata pandangan mereka juga sama mereka, ada kata waktu Allah turun pun Allah tak kosong, arash tak kosong. Pandangan Ibnu Mandah, Imam Ibnu Mandah, dia kata waktu Allah turun, Ibnu Mandah pun ada fi syak dalam bab akidahnya. Okay, walaupun dia seorang imam, dia kata waktu Allah turun kosong arash. Imam Ibn Taymiyah jawab dia kata tak. Yang dipegang oleh golongan Salafiyah Wahabiyah, dia kata waktu Allah turun hakiki, turun ke bumi 2/3 malam terakhir. Turun secara hakiki daripada atas ke bawah, tapi arash tak kosong. Di sisi Ahlussunnah itu tanaqud. Macam mana antum melazimkan dah turun hakiki, berpindah, melazimkan intiqal, tiba-tiba arash tak kosong. Sebagian masyayikh orang tasawuf bagaimana, pelajar orang ada video dia, pelajar syekh macam mana gambaran begitu, maksudnya Allah turun secara hakiki. Bagi mereka Allah tu besar, maksudnya dengan maksud jisim gitu. Dia kata perumpamannya mudah saja. Maksud di sisi mereka Allah di atas arash tu, Allah duduk atas arash, Allah ada kursi. Allah turun setiap malam tu, Allah singgah pada setiap langit, duduk kat atas kursi, lahu a'taitum ka a'taitir rahlil jadid, dalam hadis tu. Hadis orang pegang. Allah bila duduk kat kursi, dia akan bunyi kiak-kiak tu. Kalau baba boleh terjemah. Mana kerana lithiqalillah, kerana berat Allah di sisi mereka. Wala'idzabillah. Cuba tengok. So macam rahlil jadid, mana rahl tandu baru tu, bila kita duduk selesa ni macam naik mel ke naik itulah, dia macam selesa itu. Tu bunyi tanda baru. Mereka hadis tu mengatakan Allah boleh duduk atas arash sebab Allah berat, katanya Allah bunyi kursi itu. Lahu a'taitun ka a'taitir rahlil jadid. Okey. Kemudian Syekh tu bayangkan apa? Dia kata sama ibarat kita duduk atas kursi macam ni, kita pen terjatuh. Kemudian saya turun ke bawah. Saya ambil pen, saya turun tak? Turun. Tapi kosong tak kursi ni? Tak kosong. Begitulah nak kata. Yes, etikot apa begitu? Itulah menjasimah. Tapi bila dia bongkar, menafikan kan. Padahal itulah itu bila dia ajar kepada pelajar-pelajar di kitab dia begitu. Jadi permasalahan berpunca kan mana? Tengok dari segi lughah, faham lughah tu macam mana. Waktu kena dalam kat sini. Kalau dah lughah antum tak dalam, yang lain antum tak lebih. Okey. Okey, so pembahasan untuk mubtada' khabar tadi itu jelas dia punya muta'alaq tadi itu. Okey. Kemudian ada satu kaedah lain pula. Untuk cuba tengok ni, kalau khabar itu dalam bentuk jumlah, seperti di sini. Zaidun qama abuhu dan juga jariyatuhu dhahibah. Okey. Mana qama abuhu jumlah, jariyatuhu dhahibah ialah jumlah. Jadi khabar bagi Zaid. Okey. Sekarang ni. Okey. Kalau kita kata Zaidun qama abun, sah tak mana? Tidak sah. Ingat, kaedahnya begini, fahamkan betul. Jumlah yang jadi khabar bagi mubtada, jikalau jumlah tu bukan ain mubtada, dia perlu kepada rabit, pengikat.
Fahamkan dia dulu. Faham. Tengok dulu. Fokus, fahamkan dulu. Jangan tulis dulu. Jumlah yang sama ada jumlah ini mubtada khabar ataupun fa'il dengan naib fa'il atau fa'il dengan naib fa'il. Jumlah yang jadi khabar bagi mubtada ada dua keadaan. Jika jumlah itu ialah ain bagi mubtada, maka tak perlu rabit. Seperti mana? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid mubtada. La ilaha illallah itu jumlah. Jumlah itu ialah ain kalimat tauhid. Kalimat tauhid ialah la ilaha illallah, maka tak perlu rabit. Mana masdar yang sama. Okey? Atau kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Okey. Kalau jumlah tu bukan ain bagi mubtada, maka perlu pada rabit. Pengikat. Mana rabitnya? Di sini iaitu dhamir. Itu kaedah ada disebutkan situ. In jumlatun khabarun an mubtada waqa'at wa lam takun 'ainahu bi mudmarin burinat. Itu kaedah keberapa? Itu kaedah kedua. In jumlatun khabarun an mubtada waqa'at. Cuba tengok maksudnya apa? Di sini in jumlatun. Jumlatun di sini orang jadi apa? Siapa pandai memang insya-Allah ada harapan cerah nak dapat apa tajaan sepanjang setahun. Jumlatun di sini orang jadi apa? Apa dia? Khabar muqaddam mubtada'nya mana? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba jawab ni? Siapa dapat jawab? Apa? Memang masya-Allah lah. Masya-Allah. Siapa nak jawab dengan jawapan puas hati yang paling dapat 90% di sisi ana tu. Siapa nak angkat tangan, lepas tu cubalah. Kita tak boleh angkat tangan, beranikan. Belajar beranikan diri dalam ilmu vokal. Fa'il bagi waqa'at. Fa'il bagi waqa'at. Itu je lah. Nah, kalau jawapan kita dah bagi 20 markah atau 15 lah. Lain? Cubalah cuba. Ramai kat sini belajar-belajar Mumtaz. Belajar Mumtaz Sofi pun ada. In muqaddam in tu syartiyah. Okey. In syartiyah dia tidak ada isim. Bila isim, bila ada syarat dia kena ada fi'il syarat dan juga jawab syarat. Yang lain cuba boleh jawab. Saya jawab sama boleh jawab ni maksudnya apa? Dia memang advance tu lah. Baik advance lah. Jawapan dia okey. Ada dua. Jawapan kita nama apa tadi? Ikram. Okey. Jangan sebut ikram lah, bila sebenarnya ikram. Okey, ikram. Okey, ikram kata tadi fa'il bagi waqa'at. Berarti kita kata Zaidun qama. Itu tidak sah di sisi jumhur tetapi sah di sisi kufiyin. Di sisi kufiyin ada fa'il muqaddam. Maka kat sini jumlah tu fa'il bagi waqa'at di sisi kufiyin. Tapi dalam nahwu pandangan kufar orang tak guna sangat. Jumhur ialah mana? Fa'il bagi fi'il mahdhuf, takdir fi'il mahdhuf tu apa? Waqa'at. Waqa'at tu namanya jumlah mufassirah, la mahalla laha min al-i'rab. Maksudnya apa takdirnya? In waqa'at jumlatun khabaran an mubtada waqa'at. Sama ketika antum i'rab idza syamsu kuwirat ai idza kuwiratis syamsu kuwirat. Kuwirat tu kalau antum buka dalam tafsir idza syamsu kuwirat, kuwirat ialah jumlah mufassirah la mahalla laha min al-i'rab. Asy-syams i'rab dia apa? Naib fa'il bagi fi'il mahdhuf takdirnya kuwirat yang telah ditafsirkan oleh jumlah mufassirah. Faham? Maka cara jawapannya kita tafsir, maksudnya dia akan jadi fa'il bagi fi'il mahdhuf takdirnya ialah waqa'at. Waqa'at yang tadi tak boleh. Yang waqa'at depan tu dia jadi jumlah mufassirah. Takdir yang sama. Okey.
Adapun di sisi itu di sisi jumhur, di sisi kufiyin jumlatun boleh jadi fa'il bagi waqa'at. Di sisi mereka ada fa'il muqaddam. So sebab apa? In lazim idafah kepada mana? Kepada fa'il. Okey. So di sini cuba tengok, iaitu in waqa'at jumlatun, jika jatuh, jika berada oleh satu jumlah itu khabaran, halakan itu jadi khabar. Mana satu jumlah mubtada khabar atau fa'il fa'il. Okey. Dia jatuh sebagai khabar. Itu khabar bagi mubtada. Okey, khabaran an mubtada. Wawul hal tu walam takun ainahu, wal hal tu wawul hal. Lam takun, tidak adalah ia jumlah tu ainahu, ainal mubtada. Mubtada khabar tadi itu bukan ain mubtada. Adapun kalau jumlah yang jadi khabar tadi itu ain bagi mubtada seperti kalimat tauhid la ilaha illallah, itu tak termasuk daripada sini. Maka jikalau jumlah yang jadi khabar tu ialah bukan ain mubtada, okey, seperti qama abuhu bukan ain bagi Zaid, Zaid benda lain, qama abuhu benda lain. Maka qurinat bi mudmarin ta'alluq pada qurinat. Itu saya jawab in. Disertai akan jumlah itu dengan mudmar. Seperti Zaidun qama abuhu, Zaidun jariyatuhu zahibah. Ataupun mana? Awil isyarah. Awil isyarah ataupun isyarah. Okey. Atau takrini mubtada ataupun takrar mubtada. Ulangkan mubtada. Awil umumi ataupun umum. Itu Zaidun, okey, Zaidun ni'mat talib misalnya. Okey, ni'mar rajul. Ni'matu dia umum. Fahadhi arba'un muslimat. Mana 4 rabit ni? Ada 4 rabit bagi jumlah jikalau jumlah tu bukan ain bagi mubtada. Okey. Di sini ini ialah kalam siapa? Kalam Imam Al-Attar. Imam Al-Attar di atas hasyiah beliau. Di atas syarah Syekhul Al-Azhari. Okey. Faham mana tu? Kemudian antum buka saja sini ni. Cari dia punya detail misal-misal ni. Dalam kitab mana ni? Ditafsirkan di dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah ala Thamaratil Janiyah yang akan diwajibkan dekat Halaqah Sulaiman nanti Ustaz Azam. Okey, Ustaz Azam Sufa nanti tu. Dia akan tafsir. Mana dalam tu Syekh Aidul Wasif. Syekh Aidul Wasif ni dia pak cik saudara bagi Datuk Wan Muhammad. Kenal pengarah Jakim Datuk Wan Muhammad, pak cik dia. Pak cik saudara dia. Dia asal ada keturunan Mesir juga. Tu. Maka detail untuk kaedah ni ada dekat situ. Ingat Tuhfatus Saniyah ni syarah bagi Ajurumi ada 2. Satu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, bukan yang tu. Satu lagi Syekh Aidul Wasif. Nama dia Syekh Aidul Wasif. Ada ke Darussalam. Okey, siapa yang join tu buka kitab tu, ada misal-misal semua tu dah akan ditulis dekat situ. Okey. Ala kulli hal hafal. Faham dah kan? Okey. Contoh, walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa misal untuk isyarat. Walibasut taqwa dan bermula pakaian takwa itu dzalika khair. Dzalika ila isim isyarah. Dzalika khair khabar. Dzalika mubtada, khair khabar dia. So jumlah tu okey, jadi khabar bagi walibasut taqwa. Dzalika tu ialah jadi rabit untuk mubtada dan khabar ni. Walibasut taqwa dzalika khair. Okey. Atau misal-misal dekat Tuhfatus itu dijelaskan. Okey. Baca. Hafal. Di bahar apa ni? Bahar apa? Bahar basir. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Baca. In jumlatul khabaran an mubtada wa qa'at wa lam takun 'ainahu. Baca 'aina. Yang jadi apa 'ainahu tu? Khabar bagi takun. Okey. Orang pelajar kan dulu baca 'ainuhu. 'Ainahu bi mudmarin qurinat. Aw al-isyarati aw takriri mubtada'in aw al-umumi fa hadhihi arba'un nuzimat. Baca sebelah 1 2 3. Ayo. Okey, baca lagu lain pula biar ni. 1 2 3. Antara sini lagi antum. In jumlatun khabaran an mubtada waqa'at
wasilah saja. Ikut lagu pertama ke lagu kedua ke lagu ketiga ke lagu keempat, penting hafal. Ni sibuk dengan lagu tak hafal. Jadi juga. Okey, itu bab mubtada khabar. So dalam apa yang disebut mubtada khabar terpakai dalam kana dan juga inna. Okey, habis itu. Kemudian babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada wal khabar. Bab amil-amil yang masuk ia amil tu 'ala al-mubtada wal khabar. Atas mubtada khabar. Ingat bila masuk 'ala anu depan. Wa hiya thalathatu asya, dan ia awamil tu 3 perkara. Mana dia? Kana wa akhawatuha. So kana ni amil lafzi. Kana Zaidun qa'iman. Berarti Zaidun tu mana isim kana dan khabar kana tu asalnya ialah mubtada dan khabar. Okey. So syarat-syarat dia sama sebagaimana syarat mubtada dan khabar. Wa inna wa akhawatuha wa zanantu wa akhawatuha. Fa amma kana wa akhawatuha, maka adapun bermula kana dan saudaranya. Saudara bagi kana tu. Okey. Ha tu kembali kepada kana, iktibar kalimah. Iaitu wa akhawati kalimati kana. Boleh juga wa akhawatuhu wa akhawat lafzi kana. Ha tu boleh kembali kepada kana sebab ta'nis, sebab iktibar kana tu kalimah. Kalau tazkirkan itu iktibar kana itu sebagai lafzun. Faham? Kau kata faham? Maksud kana wa akhawatuha, ha tu kembali kepada kana, iktibar kalimah itu wa akhawatu kalimati kana. Kalau wa akhawatuhu, hu tu kembali kepada kana juga, iktibar lafaz itu wa akhawatu lafzi kana. Fa innaha, maka sesungguhnya ia kana wa akhawatuha tu tarfa'ul isma, murafa' hiya dalam kembali kepada innaha. Fa innaha tarfa'ul isma, murafa' ha tu iaitu kana wa akhawatuha tu akan al-isma, murafakan isim, wa tansibul khabara, dan menasab ia akan khabar. Kana Zaidun qa'iman. So kana tu ialah amil beramal. Mana amalannya? Ni raf'ul ismi wa nasbul khabar. Itu amalannya. Adapun isim di sini dan juga khabar di sini, itulah ma'mul dia. Okey. Kita cuba tengok di sini. Fa innaha tarfa'ul isma. Sekarang cuba tengok. Ha tu fa innaha itu ialah isim inna, asalnya ialah mubtada. Tarfa'ul isma itu ialah jumlah. Khabar bagi ha tu, khabar bagi inna. Sama juga. So tarfa'ul isma itu jumlah, dia bukan ha. Bukan ain bagi ha. Maka kena ada rabit. Rabit ni ialah dhamir dalam tarfa'u. Dhamir kembali kepada ha. Faham? Okey. Wa tansibul khabara wa hiya, dan ia kana wa akhawatuha itu kana. Terjemah dengan adalah wa amsa. Okey, amsa berpetang-petang. Dia ada amsa tamah. Okey, itu masuk pada waktu pagi. Mana dakhala fil masa. Okay. Wa asbaha wa adha. Ini berkaitan banyak masa. Wa shalla wa bata. Mana bermalam, wa sara, dan jadilah. Wa laisa. Okey. Dan laisa. Laisa ni nafi lah. Berarti laisa Zaidun qa'iman. Laisa Zaidun bi qa'imin. Atau apa? Taukid. Wa mazala. Ma tu asalnya ma ialah nafi. Zala tu hilang, mana tak hilang. Maksudnya tak hilang apa? Ada sentiasa, mana sentiasa? Wa mazala. Mana sentiasa? Wa ma fakka sama juga, wa ma fati'a sama juga, wa ma bariha sama, wa ma dama sama juga. Okey. Cuma madama tu ialah ma masdariyah. Ma masdariyah. Wa ma tasarrafa minha, dan barang itu misal yang tasarrafa, yang terubah ia, minha minal madhkurat, nahwu kana wa yakunu wa kun, wa asbaha wa yusbihu, okey, wa asbih, okey. Kemudian taqul, kata oleh kau fil misal, kana Zaidun qa'iman. Macam mana i'rab dia gini? Kana, macam mana i'rab dia? Kana fi'lun madin naqisun. فعل ماض ناقص مبني على الفتح يرفع الاسم وينصب الخبر. يرفع الاسم وينصب الخبر. مشتق من الكون. مشتق من الكون اشتقاقا صغيرا. اشتقاقا صغيرا
وهو أخذ اللفظ من لفظ آخر لمناسبة بينهما في الحروف والترتيب والمعنى. Itu ta'rif yang tafsir, i'rab tafsili. Itu dah masuk ilmu istiqaq namanya. Coba lihat. 1, 2, 3. Fi'lun madin. Limunasabati bainahuma. Aywa, okey. So Zaidun pula, Zaidun i'rabnya lah ismu kana. Okey. Ismu kana marfu'un bi kana, dirafa'kan dengan kana yang merafa'kan dia. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qa'iman pula khabaru kana. Okey. Mansubun bi kana wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Setiap lafaz ajrumiyah itu kena boleh kena boleh i'rab gitu. Nanti tengok mana ustaz sebab nak cek jawapan. Bukan dalam Kafrawi. Syarhul Kafrawi. Nama kitab dia. Itu khas untuk i'rab lafaz ajrumiyah. Okey, Syarhul Kafrawi nama dia. Ustaz nak beli kat mana tak payah beli, PDF ada. Download saja PDF. Ataupun nama kitab lain Al-Kharidatul Bahiyah fi i'rab al-fazil ajrumiyah. Itu ada buku kitab tentang i'rab lafaz ajrumiyah. Seko-seko tu. Satu-satu ni. Okey. Walaysa 'amrun syakhisan, dan bukanlah amal itu syakhisan, duk cokoh situ. Maksud syakhisan duk tegak situ. Yang hadir di situ, duk cokoh. Perlu kata duk cokoh situ. Duk tegak depan ni. Okey. Wa ma asbah dzalik, dan barang itu misal yang menyerupai ia barang itu akan dimiliki itu zalikal madhkur. Kembali pada zalikal madhkur, tilka al-madhkurat, begitu saja. Wa amma inna wa akhawatuha, dan adapun bermula inna dan saudaranya, fa innaha maksudnya ia inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terbalik, i'kas. Wa hiya inna wa anna. Cuma inna kalau untuk i'rab dia ialah tulis itu. Harfu nasbin wa taukidin. Inna ialah harfu nasbin wa taukidin. Anna pula harfu nasbin wa taukidin wa masdarin. Tiga. Harfu nasbin wa taukidin wa masdarin. Inna diterjemahkan dengan sesungguhnya. Anna diterjemahkan dengan bahawa sesungguhnya. Harf masdar kalau di pondok terjemah dengan bahawa. Bezakanlah. Tu asal ada kaedahnya wa wa hamzah in naftah lisan bi masdari masdahu fi siwa dzakatsiri. Tu bab yang ke tak tahulah kaedah nombor berapa tu. Okey. Nak baca inna atau baca anna sini tak? Tak pandai nahwu tak boleh baca lah. Beza mana kan pening kan mula-mula belajar. Macam antum sekarang kan macam ni. Saya nak baca inna atau baca anna. Kalau tu bahar Arabi tak ada inna ke anna, tak ada hamzah tu. So macam mana? Inna ke baca anna? Buka dalam syarah Naqil tu ada. Antum dah belajar dah Pak. Cuma sebab antum ni yang muruna mirarul kiram. Bukan antum kita. Anak-anak selamatlah. Anak tak lalui setahun anak sendirian. So belajar benda Nabi je tak tahu. Lalu istilah yang muruna mirarul kiram ni lalu gitu je lah. Macam lalu sini tak mati. Padahal kiri kanan benda yang berharga. Cuma tak tahu. Macam tak. Padahal ya Allah, itu namanya. Baca kitab gitu. Padahal ada poin penting. Ada, kalau dia wahyu sikit perhati, elok sikit, dia akan nampak benda-benda yang datif situ. Okay. Haram masdar yang penting apa yang sebut sini? Haram masdar ada berapa? Aku tanya, haram masdar ada berapa? Ada 5. Mana dia? Tak tahu berapa tu? Ta'rifah kaedah Zubdah tu qawaid nahwiyah tu kaedah ke-19 9. Wa haka hurufan bil masadir uwilat wa dhikri laha khamsan asahhu kama rawaw
wahiyyan bil fathi anna musyaddada wazida 'alaiha kaifa khudha wa ma walau. Okey. Kaedah ke-9. Di situ itu haka, iaitu ambil oleh engkau isim fi'il amar, maksud khudh. Ambil oleh engkau akan hurufan. Hurufan itu yang jadi maf'ul bih bagi isim fi'il amar, haka. Ambil oleh engkau akan huruf-huruf ni bil masadir uwilah, itu huruf-huruf yang uwilat bil masadir. Huruf-huruf yang ditakwilkan akan dia dengan masdar. Wa dzikrillah, dan sebut oleh aku akan hurufan ini ni khamsan, 5. Itu asahhu kama rawi, yang paling sahih sebagaimana mereka orang Arab riwayatkan. Ada 5. Mana dia huruf masdar? Wahiyya. Ha, huruf tanbih namanya. Huruf tanbih. Macam dalam apa? Isim isyarah, bukan hadza tu. Isim isyarah za tu. Bidzali mufradin mudzakkarin asyir bi wa dhi ta'ala unsaqtasid. Za, dhi, itu yang isim isyarah. Ha, itu bukan isim isyarah, itu harf tanbih. Itu harf tanbih nama dia. Itu mana hiya, huruf-huruf itu an. Pertama, atau yang pertama an bil fathi. Kemudian anna musyaddada. Itu ma'tuf fi harfil 'athfi. Okey, dan kedua anna, hala kena baca dengan musyaddada anna, an dan juga anna. Wazida 'alaiha kai, dan ditambahkan ke atasnya kai. Kemudian fakhudha, ambil oleh kau akan nyikai itu wa ma walau, ma dan lau. So ada 5 haraf masdar yang perlu ditakwilkan. Pertama an, anna, kai, ma dan lau. Tak pandai takwil masdar tak boleh baca kitab. Yakin? Confirm? Okay. Antum jangan ingat maksudnya apa? Boleh ke orang tak pandai nahwu, maksudnya boleh dapat title doktor? Boleh, tak masalah. Tapi kualiti tak ada. Ini bukan sikit lah. Kenapa PhD bidang pengajian Islam, tapi kalau baca kitab memang ke laut lah. Dia boleh faham-faham gitu-gitu gitu. Dia tak dakik nak baca bahasan yang detail, dia tak boleh. Okey. Ulun bihasabi. Okey, masing-masing ada kebaikan, tapi kita nak yang terbaik. So pilih jalan yang terbaik. Maka anna contohnya apa? Kita kata apa? Contoh dalam Quran contoh. Ambil misal yang antum biasa tu. Bagi misal tentang anna. Apa dia? Misal bagi anna, bukan inna. Misal biasa ni, ambil misal ihtaqattu anna Allaha Rabbul Alamin. Atau misal ni anna Allaha ma'bud. Tulis ma'bud. I'taqadtu anna Allaha ma'budun. Okey. So lafaz jalalah di situ ialah kalau kita nak i'rab i'taqadtu, okey, anna Allaha ma'budun. So cuba tengok, anna ialah harf masdar. Kemudian lafaz jalalah ialah isim bagi anna. Ma'budun adalah khabar bagi anna. Okay. Bagaimana nak takwil? Nak takwil, pertama sekali, kalau untuk bab anna, nak takwil anna tu, tengok pada khabar dia. Khabar dia ialah ma'bud. Ma'bud ni, mushtaq kan bukan? Mushtaq, ma'bud, isim maf'ul mushtaq. Mushtaq tu lebih mudah daripada isim wasaf. Isim wasaf salah satu daripada isim mushtaq, daripada mushtaq. Mana mushtaq minhu ni, mana di sisi jumhur basriyin, mushtaq minhu kata asal tu ialah masdar. Daraba, yadribu, darib, madrub, yadrib, madrab, madribun. Semua itu ialah mushtaq yang terbit daripada masdar, iaitu darbun. Berbeza di sisi Kufah. Di sisi Kufah mushtaq minhu ialah fi'il madhi. Fi'il madhi. So kita tasrih daraba, yadribu, darban, itu ikut Kufiyin. Okey. Maka
Saya tengok iaitu ma'bud ialah mushtaq. Maka bila mushtaq, kaedahnya bagaimana? Iaitu takwilkan dia kepada masdar. Apa masdar bagi ma'bud? Ma'bud isim maf'ul. Bila maf'ul, kembali lah kepada tasrif. Hai, abdu tu hamba. Ibadah. Ibadah. Okey, abada ya'budu ibadatan. Okey. Fahuwa 'abid, kita yang menyembah, Allah ma'bud, Allah yang disembah. Ya ibadah. Okey, dah begitu. Okey. Kemudian ibadah tersebut idafatkan kepada isim dia. Isim anna mana? Lafzul jalalah itu Allah. Maka jadilah i'taqadtu ibadatallah. I'taqadtu ibadatallah. I'taqadtu ibadatallah. Kalau kita kata i'taqadtu, mana i'taqadtu ibadatullah, ibadatah tu jadi maf'ul bagi i'taqadtu. Okey, kalau apa khabar dia ialah bukan mushtaq seperti ilah. Ilah. Okey. Misal yang lain itu i'taqadtu annallaha ilahun. Okey. Maka ilahun bukan mushtaq. Maka bila bukan mushtaq seperti jamid di situ, maka ambil lafaz kaun letak di tempat anna. Kemudian khabar tadi itu ilah tu nasabkan dia, iaitu i'taqadtu kan kaunallahi ilahan. Itu cara dia. Untuk anna saya kau saja. Anna itu sahaja. Okey. Kita dah ajar sebelum ni. Wa antasumu khairul lakum tu. Sebetulnya dalam kaedah anna tu ta'wil masdar anna tu iaitu kaedahnya tak ada kata wa awalu anna bi masdari khabariha in kana mushtaqqan wa bil kauni in kana jamidan. Ya tulis wa awalu anna bi masdari khabariha. Tulis. Ini kaedah-kaedah saji dalam mana, dalam kitab mana, dalam Hasyah Khudari. Siapa nak sampai kepada Hasyah Khudari ni? Kalau belajar macam separuh waktu dah tinggal, takkan jumpa lah. Ini bagi yang parti-parti itu, sudah-sudah yang penting-penting. Tulis, waktu awalu anna bimasdari khabariha mudafan lismiha in kana khabaruha mushtaqqan wa bil kauni in kana khabaruha jamidan. Kenapa kata? Ini penting. Dan saya tahu tadi waktu awal anna tu. Waktu awal anna bimasdari khabariha mudafan lismiha in kana khabaruha mushtaqqan wabil kauni in kana khabaruha jamidan. Kaedah ni bukan hafal ni. Kaedah ni dari sebab sebiji tu dalam Hasyah Khudari begitu juga. Mungkin berapa tahun, 2 tahun 3 tahun enggak ya. Tak pernah sebut kaedah ni. Sebab ni dah marasah dah. Tak perlu kepada dah ya apa kata dah kejap saya dah ras ni. Cuba tengok I'taqadtu annallaha ma'bud. Okey. Cuba tengok waktu awwalu anna dan ditakwilkan akan anna bi masdari khabariha. Ni kan isim anna. Ini khabar anna. Waktu awwalu anna bi masdari khabariha. Masdar khabarnya mana? Sebab tu tak pandai tasrif memang ke laut. Memang takkan boleh baca kitab. Pandai tasrif. Abada ya'budu ibadatan. Fahuwa 'abidun wa dzaka ma'bud. So, masdarnya ialah beribadah. Ibadah. Ya, waktu awalu anna bi masdari khabariha.
mudhafan lismiha. Halakan ibadah ini diidhafatkan kepada isim anna. Mana? Jadi dia idhafatkan jadi ibadah Allah. In kana, coba in kana khabaruha mushtaqan. Jika kalau khabarnya ma'mul ini mushtaq, ini mushtaq lah. Isim maf'ul. Okey. Berbeza pula jika kita kata i'taqadtu anna Allah ilah. Ilah di sini ialah jamid. Dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Maka wabil kauni itu waktu awal anna bil kauni, bukan bi masdar khabariha, bil kaun. Okey. In kana khabaruha sama juga macam tadi mudhafan lismiha. In kana khabaruha jamidan. Iaitu mana takdirnya apa? I'taqadtu kaunallahi ilahan. Di sini takdirnya i'taqadtu ibadatullah. Annallaha ilah. Kalau letak takwil tu kaunallahi ilahan, ilahan yang jadi apa? Khabar bagi kaun, masdar ni. Okey. Misal lain yang satu lagi, kalau okey, cuba tengok di dalam Al-Quran ayat ke-75 surah Ali Imran. Wa min ahli al-kitab man in ta'manu bi qintarin tu. Ayat ni ada ingat ada sejarah dia, ayat ni. Kalau nak cerita waktu dulu tahun 2011 di Masjid Shah Alam ada conference atau majlis macam khusus tentang pasal dinar dirham tu. Jadi penganjur tu dia bagi soalan kuis, nyatakan satu ayat Al-Quran berkaitan dengan dinar dengan dirham. Ada soal pasti jawab salah. Dia apa? Dia bagi apa ayat apa tentang apa? Zuyira linas hubbu syahwat minan nisa tu. Okey, bukan itu dinar, ayat lain. Ada seorang pelajar akhwat perempuan lepasan sekolah. Dia bagi dah dapat jawab ni ayat ni. Jawab betul. Tu dapat berapa? Dapat lebih kurang RM8,000. Rezeki ya. Okey. Tapi janganlah harap nak bagi pula. Ada duit. Okey. Okey, jadi di sini wa min ahli kitab man in ta'minhu bi qintari yu'tihi ilayka wa minhum man in ta'minhu bi dinarin la yu'tihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Kita tengok ma dumta alayhi qa'ima. Qa'iman ni jadi apa? Khabar bagi madama. Okey. Madama di situ ma tu ialah harf masdar. Ditakwil. Kalau takwil ma harf masdar tu iaitu ditakwil dengan muddata dawamika alaihi. Muddata dawamika. Muddata dawam. Sebab madama atau dumta ambil masdar ya, dawam, dama itu mudawaman wa dauman. Ma tu ialah ma masdariyah, zarfiyah pula tu. Ingat ma ada yang ma masdariyah sahaja, ada yang ma masdariyah zarfiyah. Kalau ma masdariyah zarfiyah tambah muddata. Okey, tambah muddata. Ustaz macam mana nak tahu Arab semua tu Ustaz? Buka satu kitab yang bagus. Dulu tadi Uzman nak sebut kitab ni, esok intro habis dah dekat Pak Azhar. Namanya Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab. Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab. Apa i'rab madama? Apa i'rab ahlan wa sahlan? I'rab kalimah-kalimah yang begitu. Itu nama kita Al-Mu'jamul Mufassal fil I'rab, itu detail. Itu sangat-sangat membantu. Tobok Darul Kutub Ilmiah satu cetakan dia ada. Bagus, tapi kita ingat di KI ini memang cetakan yang teruk, tapi bukan semua kitabnya teruk. Itu cetakan yang bagus. Okey.
Okay, wahia inna wa anna walakinna wa ka'anna. Okay, wa ka'anna Zaidan asadun walaita wa la'alla taqulu inna Zaidan qa'imun walaita amrun syakhisun wa ma ashbah dhalik. Wa ma'na inna wa anna litawkid. Maknanya la taukid. Sesungguhnya, kalau inna sesungguhnya, anna bahawa sesungguhnya, itu bahara masdar. Walakinna lil istidrak. Lakinna lil istidrak. Istidrak itu apa istidrak? Tulis ta'rif istidrak. Ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuhu aw nafyuhu. Ta'qibul kalam, memperiringkan kalam, datangkan kalam selepasnya. Ta'qibul kalam bi raf'i ma yatawahhamu thubutuhu, dengan menghilangkan, mengangkat barang yang diwahamkan sabitnya, au nafyu ataupun nafinya. Contoh, kita kata hadza sabiyyun. Hadza sabiyyun. Ini ialah kanak-kanak lelaki. Apa yang waham ternafi daripadanya? Kanak-kanak lelaki apa yang memang takkan ada pada kanak-kanak lelaki? Itu mana? Pandai baca kitab contohnya. Ini budak umur, contoh budak tadika. Tapi of course apa yang diwaham ternafi daripadanya? Takkan baca kitab, tak pandai baca kitab. Tapi kata, tapi budak ni pandai baca kitab. Baru. Mana yang diwahamkan ternafi, maka kita datangkan lakinna. Mana rare budak ni. Ini budak sahaja, tetapi dia boleh baca kitab Arab. Sebab apa? Tetapi itu datangkan boleh baca kitab Arab tu ialah dinafi ke mana yang waham ternafi daripadanya. Waktu kita nak sampaikan dia ada tapi orang ni lain. Macam itulah, macam pelajar Al-Azhar contoh. Apa yang waham sabit pada pelajar Al-Azhar ngaji 4 tahun? Boleh baca kitab. Tapi kalau sebaliknya, orang waham sabit, ni ialah pelajar lepasan Al-Azhar Asy-Syarif, masya-Allah. Orang waham apa? Boleh baca kitab, tapi tak boleh baca kitab ni. Nampak? Jangan sebaliknya. Contoh apa? Contoh, ini budak ni, budak tadika ni, tapi itulah dia ni tak boleh baca kitab lagi. Tak kena tu. Tahu tak? Dia ni alim ni, masya-Allah, tapi itulah dia boleh baca kitab. Tak kena. Okey, tak kena. Macam contoh, dia ni perempuan ni. Apa yang orang faham, tapi itulah dia ni salah sikit, pandai masak. Orang tak cakap macam tu. Sebab istidrak digunakan untuk ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuhu aw nafyu. Gitu. Wa ka'anna litashbih. Baca balik ta'rif istidrak apa dia? Aywa, okey. Wa ka'anna litashbih, dan ka'anna litashbih. Sama ka'anna Zaidan asadun. Okey, seolah-olah Zaid itu ialah singa. Walaita litamanni wala ala litaraji wa tawaqqu'. Tawaqqu' ni mengharapkan sesuatu lah, menanti-nanti. Okey. Wa amma Zaid wa amma zanantu wa akhawatuha, dan adapun bermula zanantu dan saudara-saudaranya, fa innaha tansibul mubtada' wal khabara. Sesungguhnya zanantu dan saudara itu menasabkan mubtada' dan khabar. Okey. Ala annahuma, di atas bahawa sesungguhnya kedua-duanya itu ialah maf'ulan laha, dua maf'ul baginya. Dia tak jadi isim zonantu khabar zonantu, tak ada. Maf'ul zonantu dan juga maf'ul sani. Mana zanna ini beramal merafakkan fa'il dan menasabkan dua maf'ul. Yang mana dua maf'ul itu berasal daripada mubtada' dan khabar. Maka syarat maf'ul pertama dan maf'ul kedua pada zanantu itu ialah terpakai segala syarat mubtada' dan khabar. Okey. Wahia zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa ittakhadtu wa ja'altu wa sami'tu taqul. Contoh dalam ayat hadis larangan, hadis Jabir mauquf tentang larangan meratapi kematian, niyah tu. Kunna na'uddu, ada satu lagi na'uddu, kunna na'uddu al-istima'i ahli al-mayyit minan niyah. Itu kata Jabir bin Abdullah. Kami menganggap al-istima' ila al-mayyit wa aklihim at-ta'am, dan menyediakan makan itu setengah daripada niyah. Itu setengah dalil yang yang melarang tahlil lah. Itu yang dalil mengharuskan tahlil ada dalam ada hadis mursal yang lain dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi. Maka
Maka kat situ setengah daripada na'udun dalam bab zananna, dalam bab zan. Okey. Dalam hafaz sebut zanna hasibtu wa za'amtu ma'ad hajadara wa ja'ala lazka taqad. Okey, taqul ay fil misal zanantu Zaidan qa'iman. Aku menyangka Zaid tu berdiri. Mana aku menyangka bahawa Zaid tu berdiri. Boleh jadi berdiri. Wa ra'aitu 'Amr syakhisan. Aku melihat Ammar itu syakhisan. Di sini wa ra'aitu kan maksud melihat dengan maksud menyangka. Zan, okey, zan, okey. Berpandangan, okey. Wa ma asbah dzalik. Kalau masuk melihat, masuk absara itu muta'addi kepada satu maf'ul. Ra'aitu Zaidan. Di sini ra'aitu dengan masuk zanantu. Wa ma asbah dzalik, dan barang misal yang menyerupai akan demikian itu zalikal madhkur. Okey, babun na'ti, bab na'at. Okey. Na'at nama dia sifat. Bila na'at man'ut, sifat mausuf. An-na'tu, dan bermula na'at itu ila tabi'un lil man'ut, tabi' bagi man'ut. Fi raf'ihi, pada rafa'nya, raf'i man'ut. Wa nasbihi, dan nasabnya, wa khafdihi, dan khafatnya, wa ta'rifi, dan ta'rifnya, ma'rifahnya, wa tankiri, dan nakirahnya. Taqulu, kata oleh kau fil mithal, qama Zaidunil aqil, telah berdiri oleh Zaid yang berakal, ia Zaid. Okey, macam mana tengok Zaidun, itu ialah marfu', aqil pun marfu' juga ikut rafu' dia. Kemudian Zaid ialah ma'rifah, maka sifat dia kena ma'rifah juga, ada al. Qama Zaidunil aqilu. Okey, wa ra'aitu Zaidan al-aqila, wa marartu bi Zaidin al-aqili. Kalau kata qama rajulun aqilun. Okey. Ini yang sebutkan tadi na'at ni na'at apa? Hakiki. Ta'rif na'at hakiki apa dia? Kena perform ni, pastikan dua tu lepas tu. Berebut peluang ni, banyak tu manfaat. Okey. Package pengajian percuma yang lepas selama setahun. Akhirnya masyayikh ke asatizah ke apa, antum boleh manfaat situ. Okey, bukan basi-basi kita susun. Apa dia ta'rif na'at hakiki? Pastikan bila jawab itu tepat. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'ala al-man'ud. Okey, na'at sababi pula apa dia? Ma rafa'a isman zahiran fihi dhamirun ya'udu 'ala al-man'ud. Tak ada dalam tu. Bangga kakak tak ada dalam tu kan, tu tulis hari tu. Jadi sifat lupa. Ni apa yang tulis pun dah lupa dah. Apatah lagi ni, cuba tengok. Yang baru minggu lepas dah lupa dah. Apatah lagi tanya waktu sebelum start tu. Sebab tu pelajar ni tidak ada apa, dia takamul, mana tak ada yang mengait Rabtul ulum, tak ada. Sebab tu ngaji lupa habis exam lupa. Khusrahnya apa? Tak terkumpul, tak tarakum dia punya ilmu tu. Dia tercerai-cerai, yang dah lepas bye exam, bye. Tanya benda yang dah belajar, pernah tu belajar, pada dah belajar. Jangan jadi begitu, itu namanya ghafil. Okey. Itu na'at hakiki dan juga na'at sababi. Okay, jelas demi ta'arif tadi tu. Okey. Dapat perbezaan itu kalau tak tatbik dia tu. Mana satu na'at hakiki, mana satu na'at sababi. Kalau kita kata qama Zaid al-aqilu. Al-aqilu ialah na'at hakiki, sebab itu ialah al-aqil tu merofokkan dhamir mustatir dalamnya jadi fa'il. Sebab al-aqil isim fa'il beramal seperti fi'il bina ma'lum. Isim maf'ul beramal seperti fi'il bina majhul. Sebagaimana fi'il bina ma'lum isnad kepada fa'il, begitu juga isim fa'il. Okey. Kalau kita kata qama Zaidun al-aqilu abuhu. Al-aqil itu namanya apa? Na'at apa? Na'at sababi. Sebab al-aqilu itu merofokkan abuhu. Dalam abuhu tu ada dhamir hu, kembali kepada man'u, kembali kepada Zaid. Kemudian wal ma'rifatu, dan bermula ma'rifah khamsatu asya', ialah 5 perkara. Ni di sisi sebab mutadilah tak berlawan lah. Jangan kata tak kena ni, tak dakik ni. Ingat, antum ketika belajar pastikan habis baru nak datang i'tirad. I'tirad selepas habis belajar. Maksudnya jangan belajar sikit terus nak i'tirad, salah. Sebab anak depan tengok depan mata anak tu. Waktu dengan Syekh Fauzi Kunati hafizahullah taala, lepas tu dengan Syekh Muhammad Salim Abu Asiyah hafizahullah taala. Dua orang memang alim lah. Ada orang
apa yang Syedi Fauzi Konati sebut, of course untuk peringkat mubtadi. Kemudian Syekh Salim waktu dalam Dars Lumah Usul Fiqh, dia sebut benda lebih detail. Datang Arab ni yang mengaji dengan dua-dua ni, ada tanya beli kitab. Dia cakap jumpa Syekh Fauzi Konati, kata, Syekh, apa yang kau ajar ni tak dakik. Sebab Syekh sebut gini-gini, mana seolah-olah macam Syekh Fauzi kau tak tahu. Tak kena cara macam tu. Saya mengaji gitu tak kena. Hatta antum nak semak contoh, pelagakan apa pandangan-pandangan guru-guru antum, kena ibhamkan, tu adab. Contoh, antum belajar dengan seorang guru A, dia cakap begitu. Kemudian antum mengaji dengan guru B, cakap benda yang sama tapi macam ada lain sikit. Antum kena cakap, jangan cakap, wahai Ustaz B, Ustaz A cakap begini, macam mana? Tak cakap, anda pernah dengar ada sebagian ustaz gitu. Tu ibham, tu setengah daripada adab khilaf. Sebab apa? Kalau dia merojek kata yang betul gini, mana yang ini salah. So tak adalah istilah kata munafasah situ, mana tembung situ. Itu setengah daripada adab. Jangan kata, Syekh aku mengaji dengan Syekh fulan ni kata gini, betul tak pandangan tu? Tak kena tu. Okey, kena ibhamkan. Itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Risalah. Ketika dia nak iktiraf sebahagian daripada sahabi dan juga tabi'in tentang masalah adanya ada atau tidak lafaz ajam dalam Al-Quran, maka itu diibhamkan. Padahal ma'ruf siapa qailnya, tapi diibhamkan. Itu setengah daripada adab. Okey. Okey. Kemudian ma'rifah ada 5 perkara. So tak melawan ingat innal ma'rifah sab'atun, ada 7. Sebab ni kita pun tadi nantilah naik. Bukan kata jangan cakap ini ajrun ni dia tak tahu lagi dulu. Jangan kata begitu. Ini kan kita untuk mubtadi. Okey. 5 perkara. Pertama, al-ismul mudmar, isim dhamir. Nahu ana wa anta. Sebab tu ada yang jenis zahiri sangat. Macam apa dalam komen tu kan. Tak tahulah untuk baca letak yang punya post pasal hadza karamah tu. So, karamah tu ialah masdar muannas. Al-masdar dzutta, yudzakkar wa annas. Kaedah dia begitu. Waktu ada yang komen kata, dalam Al-Quran, okey, hadza rahmah. Rahmah tak apalah. Waktu dalam Al-Quran, saya nak mana dalam kitab sebut, okey, karamah tu ialah masdar. Dia nak sebiji-sebiji tu. Astagfirullahaladzim. Soalan pun dah tahu dah. Soalan pun dah tahu dah, bodoh lah maksudnya. Om bijak tak tanya macam tu. Macam kat sini contohnya. Bagi satu kitab dalam apa ni yang mengatakan contoh anta tu ialah isim dhamir. Ataupun kita kata huwa, contohnya huwa. Tapi dalam kitab dalam kitab contohnya misal ana wa anta, disebut dua sahaja. Betul dia nak kita kata huwa tu sengaja isim dhamir. Dibaca dalam kitab tak ada pun. So bagi saya kitab yang mengatakan huwa tu isim dhamir. Biji. Orang tak tanya soalan begitu. Ni dalam bab apa? Fal yuqas ma lam yuqal. Istilah ulama sebut fal yuqas ma lam yuqal. Kiaskanlah benda yang tidak disebutkan. Dan benda tu karamah, rahmah itu masdar muannas. Tak kena sebis-sebis saya nak nas tu. Itu fikrah yang saya mana manhaj khalal pada manhaj. Saya nak detail mana saya nak nas daripada nabi ataupun sahabat yang mengatakan contoh apa tahlil tu secara nas, tahlil tu harus. Tahlil tu boleh malam Jumaat saya nak begitu. Astagfirullah. Dan ini bukan semata-mata begitu saja. Ada yang sifat am, ada yang mustabatah dan sebagainya. Dia nak isbih memanglah. Bolehlah tak hadis kata berikan saya satu nas daripada hadis ataupun qaul sahabi yang mengatakan apa zikir sekali ialah harus. Mana dia itu? Itu zahiri namanya. Nampak tak? Ada orang jadi begitu. Okey, so jangan jadi zahiriah sangat. Okey, wa anta wal ismul alam, dan isim alam nama kata nama khas seperti Zaidun wa Makkah. Nahwu Zaidin wa Makkah baca itu. Wal ismul mubham, dan isim mubham. Bila isim mubham ni masuk dua, iaitu isim mausul dan juga isim isyarah. Isim mubham ada dua, isim isyarah dan juga isim mausul. Nahwu hadza wa hadhihi wa haula. Cuma almarhum ayah dia dibezakanlah. Okey, kalau hum dhamir, haula isim isyarah. Kan dua benda berbeza. Ta'rif isim isyarah ada dekat belakang tu nanti. Okey, mazalah ana musabahu bi qanatil isyaratil hissiyah. Dibezakan. Kalau hum terjemah dengan mereka itu. Mereka itu. Kalau haula setengah daripada kita haula hum sama je. Padahal berbeza isim isyarah dengan isim dhamir. Kalau almarhum ayah dia, kenal almarhum ayah dia Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Wanga rahimahullah taala, guru bagi guru anak.
Ana mengaji dengan Tuan Guru Baba Haji Ghazali bin Ahmad Babali Sekam, dan beliau menantu dan juga belajar dengan almarhum Mayahdi. Almarhum Mayahdi belajar dengan almarhum Padai Mekah, Tuan Guru Abdul Qadir bin Ismail Al-Fatani Al-Makki rahimahullah taala. Maka almarhum Mayahdi ni dia terjemah dengan kalau haula ialah itu mereka. Itu kehalusan dia. Itu mereka. Kalau hum mereka itu, nak bezakan dari segi bahasa Arab membeza, bahasa Melayu kena beza. Okey. Kemudian walis mulladhi fihi al-alif wal lam, isim ada padanya al, iaitu wal muhalla bi al, pendek gitu. Wal muhalla bi al. Nahwu ar-rajuli wal ghulami. Sama juga lebih tepat kita kata walis mulladhi fihi al. Kaedahnya mana? Aywa. Kaedahnya mana? Okay. Jayyid. Apa jayidan? Mumtaz. Okay. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah. Dan barang itu isim yang diidhafatkan akan barang tu kepada salah satu daripada empat ini. Mana al-mudhaf ila al-ma'rifah. Okey. Wan nakirah, dan bermula nakirah pula ialah kullu ismin sya'i'in boleh, sya'i'un boleh. Tiap-tiap isim, ingat, bila tak seolah-olah nampak macam ta'rif. Apa ta'rif ni? Ialah kullu. Ta'rif tidak dimulakan dengan kullu. Sebab at-ta'rif okey, lil mahiyah wal kullu lil afrad. Wal kullu lil afrad. Mana seolah-olah nampak macam ta'rif tapi dimulakan dengan kullu, tak. Apa-apa yang seolah-olah ta'rif tapi dimulakan dengan kullu itu namanya dhabit. Ta'rif tak boleh ada kullu depannya. Sebab kullu menunjuk kepada afrad. Sosok, seko-seko tu. Okey. Tiap-tiap isim yang masyhur, syai' masyhur fi jinsi, pada jenisnya, la yakhtassu bihi wahidun duna akhar, tidak tertentu dengannya, dengan isim itu oleh salah satu, tidak yang lain. Seperti rajul, bukan kena kepada Abdullah saja, tidak kena kepada Zaid, tak. Bila kata rajul umum, kena kepada siapa-siapa. Wa taqribuhu, dan takrim mana? Nak mendekatkan kepada faham. Dengan maksud apa? Takrim ni dengan kita kata wa bi ibaratin ukhra, dengan ibarah yang lain kita kata gini, iaitu kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alaihi. Tiap-tiap isim yang patut, yang boleh, yang sah masuk al padanya, ke atasnya, nahwu ar-rajul wal faras. Itu ialah isim nakirah. Maksudnya rajul, nakirah. Maksudnya tanda dia apa? Boleh tak masuk al? Ar-rajul boleh, maka itu isim nakirah. Faras, kuda, boleh tak masuk al? Al-faras boleh. So boleh masuk al, maka dia ialah isim nakirah. Bukan tanwin. Kalau tanwin itu bukan alamat nakirah, sebab isim alam seperti Zaidun, Aliyun, Muhammadun itu ada tanwin, tapi bukan isim nakirah, dia isim ma'rifah. Okay. Kemudian babul atfi, bab ataf. Ataf dia ataf nasab. Nanti kalau belajar depan lagi, ataf ada dua, atful bayan dan juga atfun nasab. Di sini atfun nasab. Wa huruful atfi 10, dan bermula segala huruf ataf itu ialah 10. Wa hiya al-waw wal fa wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'd al-mawadhi'. Huruf-huruf ataf ni ada 10. Bukan waw sahaja, sebagaimana kita dah sebutkan sebelum ni, i'tiradat Imam Az-Zarkashi ke atas Imam Ibn Malik. Ingat isunya apa? Atful khas 'ala al-'am tu. Imam Ibn Malik kata tak boleh melainkan dengan huruf waw sahaja. Az-Zarkashi i'tirad, bahkan boleh dengan selain huruf waw, huruf aw. Dari mana? Hadis innamal a'malu binniyat. Okey, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Aw imra'atin, imra'ah setengah daripada dunia. Fa in 'atafta biha 'ala marfu'in rafa'ta, maka apabila mengataf oleh engkau dengannya, dengan huruf ataf ini 'ala marfu'in. Marfu'in di situ iaitu ma'tufun 'alaih. Rafa'ta, nescaya engkau merafa' oleh engkau, ay rafa'tahu. Rafa'tal ma'tuf, aw 'ala mansubin nasabta, aw 'ala makhfudin khafadta, aw 'ala majzumin jazamta. Taqul ay fil mithal qama Zaidun wa 'amrun. Cuba tengok, wa 'amrun. Waw harful 'atfi, 'amrun ma'tuf, Zaidun ma'tufun 'alaih. Kedua-duanya berbeza, Amar berbeza, Zaid berbeza. Sebab tu kaedahnya al-'atfu lil mughayarah wal musyarakah. Lil mughayarah iaitu berbeza di antara ma'tuf dan juga ma'tufun 'alaih. Zaid bukan Amar, dua orang yang berbeza, tapi musyarakah kedua-duanya. Lil musyarakah. Sebab musyarakah fil hukmi, pada kedua-duanya berdiri. Zaid berdiri, Amar pun berdiri, tapi kedua-duanya benar berbeza.
wa ra'aitu Amran wa ra'aitu Zaidan wa Amran wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Okey, wa Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Okey, itu ataf di atas jazam sama-sama majzum. Okay. Kemudian bab taukid. Taukid dengan maksud muakkid. Bila ada taukid ada muakkad. Taukid dengan maksud muakkid itu namanya majaz mursal min atf min itlaqil masdar wa iradat ismil fa'il. Maksudnya muakkid tapi digunakan lafaz taukid. Okey. Taukid ila tabi'un lil muakkad. Tabi' mana ikut bagi muakkad fi raf'ihi, pada rafa'nya rafa' muakkad. Muakkad rafa', maka taukid pun kena rafa' juga. Wa nasbi wa khafdi wa ta'rifihi wa yakunu bi alfazin ma'lumah. Dan adalah ia taukid itu dengan beberapa lafaz yang ma'lumah. Okey, beberapa lafaz yang diketahui, wahia an-nafsu wal 'ainu wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'u wa tawabi'u ajma'u, dan tawabi' bagi ajma'. Tawabi' bagi ajma' ini maksudnya wahia aqta' wa abta' wa absa'. Tidak boleh digunakan melainkan ada ajma' sebelum daripada itu. Taqulu, kata oleh kafir misal, qama Zaidun nafsuhu, telah datang oleh Zaid dirinya sendiri. Itu taukid. Sebab apa? Sebab apa datangkan nafsuhu? Mana taukid, mas taukidnya mengiyakan, menguatkan bahawa yang datang, yang berdiri itu ialah Zaid, bukan orang lain. Sebab apa? Boleh kata qama Zaidun dengan maksud ai qama abduhu dalam bahasa Arab. So ihtimal boleh jadi Zaid ataupun pembantu dia tapi dinisbahkan kepada dia. Maksud nak taukid dia sendiri betul-betul berdiri, maka kita kata qama Zaidun nafsuhu. Maka Zaidun fa'il, nafsu tu yang nak jadi taukid. Zaidun tu ialah muakkad. Wa ra'aitul qauma kullahum, melihat oleh aku akan satu kaum, kullahum, kesemua mereka itu. Itu taukid. Wa marartu bil qaumi ajma'ina, dan telah berjalan oleh aku dengan satu kaum ajma'ina, keseluruhan mereka itu. So anda nak taukid lagi keseluruhan betul-betul semua tu, tak terkecuali langsung. Anda kata wa marartu bil qaumi ajma'ina aqta'ina abta'ina absa'ina. Taukid dia bukan ajma'in gidan. Okey. Ajma'ina maksudnya apa? Anda nak guna aqta'in atau aqta'un, tengoklah. Abta' absa' ni mesti dia kena jadi tawabi' bagi ajma'. Mesti kena ada ajma' depan dia. Kalau perempuan, okey, wa marartu bil muslimati jam'a. Kalau muannas, okey. Kemudian babul badal. Belum main badal Ustaz. Babul badal. Badal bila ada badal ada mubdal minhu. Idza ubdila ismun min ismin, apabila diubdalkan akan satu isim daripada isim yang lain. Min ismi, asal min tu ingat. Min dia apa, mabniun ala sukun, min. Tapi tengok kepada nak baris harakat takhallus dia tu, tengok. Jikalau selepasnya isim makrifah ada al, maka nun tu harakat takhallusnya baca dengan baris fathah. Min al madrasah. Jadi minal madrasah, minad dar baca dengan ni. Tapi kalau selepasnya bukan ada al, kena baca baris bawah. Seperti sini minis min, jangan baca minas min. Au fi'lun, itu idza ubdilas fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka ikut ia badal hu akan mubdal minhu, iaitu tabi'ahu, ikut ia isim yang pertama, hu akan isim yang kedua atau fi'il yang kedua, fi jami'i i'rabihi, ikut takluk pada tabi'ah. Tabi'ah tu fi'il sah jadi muta'allaq, ikut pada kesemua i'rabnya, i'rab isim atau fi'il yang pertama. Wa huwa arba'atu aqsam, dan ia badal tu ialah 4 bagai. Apa dia? Pertama sekali badalul syai'i minal syai'. Ataupun nama lainnya badalul kulli minal kull. Badalul kulli minal kull. Yang kedua wa badalul ba'dhi minal kull. Badal ba'dhi minal kull. Seterusnya wa badalul ihtimal wa badalul ghalab. Wa badalul ghalab tidak ada dalam tulisan, dia ucapan. Kadang-kadang salah padamlah. Nahwu qaulika, umpama kata engkau qama Zaidun akhuka, telah datang, telah berdiri oleh Zaid. Siapa Zaid tu? Akhuka. Itu badal dia. Okey. So Zaidun tu fa'il, akhuka ialah badal. Kalau ada i'rab akhuka tu dia gini, akhuka badalun min Zaidun. Badalun min Zaidun. Kenapa baca min Zaidun Ustaz? Kenapa tak baca min Zaidin? Harakat hikayah nama dia. Harakat hikayah. Wa akaltu raghifa thuluthahu, dan makan oleh aku akan roti sepertiganya, sepertiga raghif. Itu namanya badal ba'dil minal kull. Okey.
Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, dan memberi manfaat akan daku oleh Zaid. Zaid beri manfaat ke? Ilmunya. Ilmunya itu istimal kepada Zaid. Okey. Ingat, nafa'a beri manfaat, intafa'a ambil ataupun terima manfaat. Wa ra'aitu, seperti kata doa, nafa'akallahu bil apa? Nafa'akallah, okay? Nafa'allahu bikal ummah. Nafa'allahu bikal ummah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat akan umat ini dengan engkau. Itu maksudnya. So, kena tengok situ mana nafi', mana yang muntafi'. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa, dan lihat oleh aku akan Zaid kuda. Kalau kita panggil kuda. Saya nampak Zaid kuda. Bahasa ada kalau kita ni. Benda silap lah, dia tak cakap faras tapi apa? Sabqul lisan. Mana apa kita tersasul tu. Tersasul tu bahasa Arab panggil apa? Sabqul lisan. Kalau tersalah tulis, contoh nak tulis nama Zaid, kita tulis nama Daizun terbalik. Itu nama sabqul qalam. Mana tersilap catat, tersalah pen itu. Ni kalau terlancar lidah mana tersasul, kita kata tak apalah tersilap. Tak, mungkin sabqul lisan. Tu cara kita nak takdimul azam lah. Cari ruang untuk maafkan itu kan, sebab tersasul kot. Okey. Aradta, kehendak oleh engkau antaqula al-farasa fa ghalidta, maka silap oleh engkau fa abdalta Zaidan minhu, maka menukar oleh engkau akan Zaid daripada faras. Okey. Wallahu taala a'la wa alam. Ada soalan? Ini kamu pada al-mansubat. Ya, pastikan 2 ikhwah 2 akhwat. Dan akan ni lah nanti apa namanya, lepas majlis khatam tu kita akan gambar ikhwah akhwat yang 2 orang tadi tu, kena hantar malam tu juga. Tak pernah ambil gambar, mana hantar dekat IJK nanti kita nak poster pelajar terbaik 2 ikhwah 2 akhwat ni akan menerima tajaan pengajian percuma setahun di halaman Sulaimaniyah. Bukan main-main. Okey, ada soalan? Okey, semua okey. Soalan tak? Ingat, waktu ni antum nak boleh tanya nak. Waktu imtihan nanti anak tanya antum. Kenapa ilatan ni? Kenapa bukan ilatan ini? Sebab fa'il bagi ijtama'a. Apa dia? Majtama'a fihi. Hi tu dhamma ha tu, itu dah majrur. Dia bukan jadi apa? Ilataini tu jadi majrur bagi fi. Padahal tapi ada fihi itu ada. Mana ingat Arab dia tak boleh semata-mata dia tak pada majrur. Majrur dah ada dah fihi dhamma tu. Fihi. Majtama'a fihi illatani far'iyyatani. Sebab tak tambah fihi silap. So bila macam tu tak boleh kena dah. Macam tulis hadza khata' minan nasikh, daripada penyalin gitu. Tanya begitu sebab apa? Dah ada difaham. Tak kena ni macam mana fihi. Okay. Tak ada wajah dah, macam nak tanggung tak boleh dah. Tak kena dah. Wajah kita nak tanggung tak ada. So salah. Okey. So hadza khata'. Bukan jom tembok pangkahnya tu. Letak tepi dulu tulis hadza khata' as-shawab fihi. Kaedah-kaedah ni bukan mesti bahasa tahu. Maksudnya anda lalui, anda bagi mudah mana yang betul-betul diperlukan untuk peringkat pertama. Untuk next level pula, kaedah-kaedah lain pula, tambah-tambahan gitu. Okay. Lain? Tadi. Sama juga. Tanya kawan. Lain? Ikhwan semua faham? Pastikan faham 100% mengaji tu. Mana dah balik turun kat tahbala tu, mengaji faham dah, dapat dia bawa baba tu 100% faham. Ilmu ni faham 100%. Tak faham, topak dengan tanya.
Ada kita soalan anak selepas maghrib, bapa mengajar Hasya Bajuri, lepas nak sama-sama isyak tu tunggu azan, bapa urut kaki, anak duduk sebelah bapa. Tanya setiap malam 5, paling kurang 5 soalan. Setiap malam tanya. Topak mana soalan yang tadi kurang faham, dah cari-cari baca sendiri tak faham, ataupun soalan-soalan lain. Buka Facebook ada iskal ke, buka kitab ada iskal apa, tanya sendiri. Kemudian bila nak balik, pelajar-pelajar balik mana buku belik awak apa? Tanya bapa tu, sini ambil lah. Gitu. Mudah-mudahan orang manfaatkan lah. Kalau tak manfaatkan memang siap lah. Okay, soalan ni antum akan tengok, tanya soalan macam ni dulu. Itulah maksud tu ada tarqiyah. Kalau antum berpuas hati dengan topik antum sekarang ni jangan buang kita ni. Tunggu lepas 3 tahun nanti tengok balik. Ya Allah, catat benda ni baru nak catat dulu. Maksudnya apa? Tanda antum tarqiyah, antum tak akan puas hati dengan apa yang antum tulis. Benda ni aku tulis dulu, apalah aku ni. Itu pun tak tahu. Tapi kalau macam antum lepas 3 tahun 4 tahun, Masya Allah hebat ni. Maksudnya antum sama saja. Terutama dengan kita tak. Sebab tu para masyaikh kalau orang nak minta tesis master dia tak bagi. Apa-apa lah, bukan dah kita aku belajar dulu. Kalau sekarang ni aku sendiri tak parti dengan punya tesis. Tapi kalau dia sampai 20 tahun ni tesis aku minta silakan. Kalau tak ada tarqiyah, so antum kena pastikan benda ni antum tak macam aku tulis benda-benda ni, terjemah pun aku tulis. Kalau antum puas hati lepas 4 tahun memang khalas kan. Okey, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.